Projek ini juga akan dilengkapi dengan sebuah mesin cone beam, computed tomography atau CBCT, mesin X-ray, ERCP, fluoroskopi serta 2 unit mesin general X-ray. YB Taiping pula menyentuh mengenai kekurangan peralatan perubatan di hospital besar negeri, terutama di Hospital Taiping. Jadi untuk makluman yang berhormat, sebanyak 10.5 juta telah diluluskan kepada Hospital Taiping sejak 2020 hingga September 2023. Menyentuh ambulans dan jabatan kecemasan, selain dari isu peralatan, isu ini juga isu ambulans yang tidak mencukupi yang juga dibawa oleh YB Kuantan. Kementerian sedar mengenai masalah kekurangan ambulans ini, beberapa inisiatif termasuk pertamanya perolehan berpusat 590 buah ambulans, iaitu 100 buah ambulans Type A dan 490 Type B sedang dalam proses pelaksanaan, dan perhantaran ambulans oleh pihak pembekal akan dilakukan secara berperingkat dalam tempoh 2 tahun dengan perhantaran pertama dijangka pada awal tahun depan. Kerjasama juga kita laksanakan dengan Bulan Sabit Merah Malaysia atau BSMM dan St. John Ambulance Malaysia SJM melalui inisiatif Hotspot Ambulance di 20 lokasi seluruh negara, dan ketiganya kita juga berkolaborasi dan berkongsi sumber dengan agensi kerajaan lain seperti Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia iaitu JBPM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Tuan Yang Pertua, YB Sempurna ada menyentuh mengenai pakar kardiologi yang sebelum ini hanya ada seorang sahaja di wilayah Sabah. Sukacita saya maklumkan bahawa negeri Sabah telah pun mempunyai 3 orang pakar kardiologi, termasuk 2 orang pakar yang baru tamat latihan sub kepakaran pada tahun ini. Kementerian sentiasa meneruskan usaha untuk melatih pakar-pakar kardiologi bagi meluaskan perkhidmatan kepakaran di Sandakan, di Hospital Sandakan dan Hospital Tawau pada tahun yang mendatang. Merujuk kepada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri mengenai penubuhan pusat geriatrik seperti yang dibangkitkan oleh YB Kepong, YB Rasah, YB Kuala Langat, YB Permatang Pauh dan juga YB Bukit Bendera. Inisiatif ini merupakan salah satu perancangan bagi memperkukuhkan penjagaan kesihatan geriatrik, dan perkhidmatan ini melibatkan integrasi perkhidmatan penjagaan warga emas antara hospital dan klinik kesihatan dengan sokongan komuniti dan juga NGO serta pelbagai pihak bagi memastikan pemberian perkhidmatan geriatrik secara holistik dan bersepadu. Sehingga ini terdapat 14 buah klinik kesihatan dan 3 buah hospital kementerian di 2 buah negeri yang terlibat dalam menyediakan perkhidmatan yang melibatkan pasukan multidisiplin di klinik kesihatan dan hospital. KKM sedang memperluas perkhidmatan ini ke seluruh negara secara berfasa demi kesejahteraan pesakit warga emas di Malaysia. Tuan Yang Dipertua, bagi menangani isu kesesakan di hospital seperti dibangkitkan oleh YB Kinabatangan, YB Sungai Petani dan YB Kuantan, kemudian telah mengambil beberapa langkah segera. Iaitu dengan, saya juga telah jawab sebenarnya di antaranya dalam sesi yang lepas. Tapi apapun kita sebenarnya sedang memantapkan unit pengurusan katil atau BMU bagi meningkatkan kecekapan pengurusan katil di hospital, mewujudkan juga discharge lounge untuk menyediakan katil bagi mereka yang memerlukan dan menambah baik masa discharge. Ketiganya memperluaskan penggunaan teknologi seperti inisiatif EM-Watch yang berpotensi untuk mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan dan Trauma, khususnya di wad pemerhatian dengan membenarkan pesakit dipantau secara maya, preskripsi ubat secara dalam talian serta rujukan ke klinik pakar. Dan keempatnya, meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya tentang fungsi Jabatan Kecemasan dan Trauma bagi merawat kes-kes kecemasan di mana pesakit bukan kecemasan boleh mendapatkan rawatan di klinik berdekatan. Bagi menangani masalah kesesakan di Jabatan Kecemasan Hospital, pasukan petugas khas reformasi sektor awam STAR telah memperkenalkan inisiatif lanjutan waktu operasi selepas waktu pejabat extended hours yang telah dijalankan secara rintis di KK Bandar Botani Kelang bermula daripada 20 Mac tahun ini. Dan inisiatif ini telah membuktikan bahawa ia mampu mengurangkan kesesakan juga dan telah diperluas ke 5 buah klinik kesihatan yang lain di Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan juga Johor. Dan diharapkan agar inisiatif ini dapat diperluaskan ke lebih banyak klinik kesihatan pada masa yang akan datang. Yang Berhormat Menteri, boleh saya tanya sikit mengenai kesesakan ya? Ya. Terima kasih Yang Bertua, Yang Berhormat Menteri. Mengenai kesesakan tadi, saya bertemu dengan ramai juga di kalangan anggota-anggota pasukan beruniform, terutama polis, tentera, dengan veteran pun ada.
yang mana mereka mencadangkan dan mereka memohon supaya diberikan sedikit keistimewaan kepada pasukan beruniform yang banyak bagi pandangan ini daripada pasukan polis lah. Di permohonan mereka ialah supaya kalau mereka datang dengan keluarga mereka mungkin boleh diberi satu laluan khas supaya mereka tidak perlu beratur dengan jasa yang mereka taburkan kepada negara, mungkin tidak perlu beratur terlalu panjang terutama di wad-wad kecemasan. Jadi saya mohon kalau boleh pihak menteri boleh pertimbangkan cadangan tersebut, satu laluan khas kepada pasukan beruniform dan juga mereka yang bersara daripada pasukan beruniform. Terima kasih Tan Sri Glugo. InsyaAllah kita akan cuba mempertimbangkan cadangan tersebut. Tuan Dipertua, beralih kepada isu kesesakan dan keperluan peralatan moden di Hospital Pasir Mas seperti yang dibangkitkan oleh YB Rantau Panjang, perlu saya nyatakan bahawa kadar penggunaan katil hospital pada tahun ini, pada tahun 2022 itu tahun lepas adalah hanya pada kadar 75.26% daripada kapasiti 120 katil iaitu pada tahap yang optimum. Jadi kita boleh sebenarnya menambah lagi kepada keperluan katil yang lebih tinggi. Bagi keperluan peralatan pula, 1.5 juta telah diluluskan kepada Hospital Pasir Mas sejak 2020 hingga 2023, September 2023 dan peruntukan ini adalah bagi perolehan alat baru serta penggantian peralatan sedia ada mengikut keperluan hospital tersebut. YB SIG juga menyentuh tentang kesesakan hospital daerah SIG. Boleh minta penjelasan yang berhormat Menteri? Boleh saya habiskan sikit on kesesakan. Okay. Ya. Jadi YB SIG juga menyentuh tentang kesesakan. Hospital SIG merupakan hospital tanpa pakar dengan kapasiti 93 katil dan kadar penggunaan katil pada Jun 2023 adalah masih rendah iaitu 48.61% sahaja. Bagi memberikan perkhidmatan kepakaran, hospital ini diletakkan di bawah kluster Kedah Tengah yang menerima 12 perkhidmatan kepakaran dan sub kepakaran secara lawatan pakar berkala daripada Hospital Sultan Abdul Halim iaitu perubatan kecemasan, pediatrik, obstetrik dan juga gynecology, radiology, ophthalmology, ortopedik, pembedahan arm, psikiatri, perubatan respiratori, otolaryngologi, dermatologi dan juga nefrologi. Hospital SIG telah mempunyai perkhidmatan kepakaran arm secara resident. Silakan. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ucap terima kasih di atas keprihatinan Yang Berhormat di atas keperluan terutama hospital-hospital daerah yang memerlukan dinaik taraf lah. Jadi adakah kerajaan bercadang untuk menjadikan hospital Pasir Mas salah satu hospital pakar memandangkan kes-kes banyak dirujuk ke hospital Kota Baru sedangkan dari sudut kepadatannya sangat memerlukan kepada rawatan yang terutama hospital yang berdekatan. Dan yang terbaru baru ini saya dapat maklum bagaimana terpaksa dalam kes tertentu terpaksa ward lelaki dan wanita dicampur kerana tak cukup ward. Adakah cadangan untuk akan datang untuk ditambah ward baru atau pembangunan baru untuk menampung keperluan sebab hospital Pasir Mas di Lati ini melibatkan 2 parlimen. Terima kasih. Terima kasih YB Rantau Panjang. Jadi berkenaan dengan perkara tersebut, Hospital Pasir Mas merupakan hospital tanpa pakar yang telah melaksanakan konsep hospital kluster bersama Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HPRZ 2. Juga Hospital Tumpat dan Hospital Tengku Anis. Dia jadi ada kluster. Jadi hospital ini mempunyai kapasiti sebanyak 120 katil dan kadar penggunaan katilnya adalah 75.26% sahaja Yang Berhormat pada tahun lepas iaitu pada kadar yang optimal. Di Hospital Pasir Mas sudah pun mempunyai perkhidmatan kepakaran secara residen dalam satu bidang kepakaran iaitu perubatan arm melalui inisiatif Hospital Cluster. Hospital ini juga menerima pakar secara tetap di dalam 3 bidang kepakaran iaitu perubatan kecemasan, nefrologi dan juga geriatrik. Tapi apapun bagi saya perkara yang dibangkitkan oleh Rantau Panjang boleh juga kita cuba bincangkan nanti dengan lebih lanjut sebab setakat ini penggunaan hospital cluster itu amat kita rasa mencukupi buat masa ini tetapi kita akan tambah baik dari masa ke semasa kerana buat masa sekarang juga kita tengah masih lagi dalam proses untuk melakukan pemetaan yang lebih terperinci untuk memastikan keperluan tersebut. Terima kasih. Yang Berhormat. Beralih. Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.
Dalam seri jelajah yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini ke Sabah, saya pasti beberapa isu mengenai kesihatan, perkhidmatan kesihatan di negeri Sabah di-highlight oleh penduduk Sabah yang berkesempatan bertemu dan juga mengantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong dan telah pun disampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya yakin Yang Berhormat, Kementerian Yang Berhormat akan mengambil perhatian terhadap isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat Sabah dalam seri jelajah. Di kawasan saya Yang Berhormat, klinik Telupit, satu daerah di Telupit di Sabah, merupakan satu statusnya adalah klinik Telupit tetapi berfungsi sebagai sebuah hospital. Dan keperluan yang diperlukan oleh masyarakat di kawasan Telupit adalah satu keperluan fasiliti perkhidmatan yang bertaraf hospital. Saya harap agar yang ini juga akan diambil perhatian untuk naik tarafkan klinik ini kepada hospital kerana keperluan yang mendesak klinik itu dinaik taraf dan perkhidmatan yang diberi oleh Kementerian Kesihatan adalah satu perkhidmatan bertaraf hospital. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Habib Baluran. Saya terima pandangan tersebut, tetapi apapun itulah bila saya sebagai menteri yang baru masuk ke kementerian ini, dah 10 bulan lah, hampir setahun. Jadi saya nampak itu ada keperluannya. Yang kita lihat sebelum ini, klinik-klinik khususnya di daerah yang pendalaman seperti tersisih. Jadi kita jangka dan saya juga sedang berbincang dengan pihak kementerian untuk melihat sebenarnya dalam mana-mana penambahbaikan baik pulih ataupun mungkin hospital baru atau fasiliti baru, kita kena letakkan satu perkara yang futuristik. Maksudnya dengan mengambil kira perkembangan populasi akan datang. Jadi insya-Allah perkara itu dalam perhatian dan kita akan tengok klinik-klinik yang berkenaan supaya mungkin boleh dinaik tarafkan dalam masa yang terdekat atau masa yang beberapa tahun akan datang. Terima kasih. Menteri. Yang Menteri Kulim. Boleh saya teruskan dulu sebab ada Kulim. Boleh. Saya bagi yang barulah. Silakan. Okay. So minta maaf kerana saya lewat masuk dalam dewan ini. Ada isu di hospital SHA yang dipahamkan ada naik taraf di SHA. So boleh dapat perkembangan sikit tentang SHA ini, satu. Yang kedua, saya dipahamkan di Skudai ini akan ada satu hospital baru. Apa perkembangannya? Yang ketiganya, saya berada di Pontian satu masa dulu. Ada banyak isu hospital di Pontian ni. Ada apa-apa perkembangan tentang hospital di Pontian? Terima kasih. Terima kasih Pulai. Saya tinggal 16 minit. Tapi secara ringkasnya apa yang ditanyakan oleh Pulai tadi berkenaan HSA memang betul hari itu telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, bahawa dia telah diberikan peruntukan sebanyak 500 juta untuk menambah baik sistem parking di Hospital Sultan Aminah. Ya. Kemudian HSA 2 ini dalam perancangan kita dan juga dalam kita punya perbincangan secara terperinci dengan beberapa agensi lain yang pusat, ya, dan insya-Allah kalau tak ada apa orang kata tak ada aral HSA 2 SHA 2 juga kita akan bina, tapi bila masa tu masih lagi kita bincangkan secara lanjutnya. Begitu juga dengan Hospital Pontian, kita sedar bahawa Hospital Pontian juga ada permasalahannya, tetapi Hospital Pontian ini seperti yang kita tahu BOR dia bed occupancy rate pun masih rendah. Jadi dia boleh dioptimumkan penggunaannya. Dan mungkin buat masa ini belum lagi memerlukan kepada pembinaan barulah, ya. Baik. Perkara yang seterusnya yang akan saya sentuh ialah berkenaan dengan sumber manusia. Yang Amat Kulim. Boleh saya satu lagi topik saya sentuh dulu. Sumber manusia, ya, beralih kepada isu-isu yang berkaitan dengan isu sumber manusia, YB Betong telah meminta agar bilangan doktor ditambah di daerah Betong bagi memastikan kesinambungan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada rakyat. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada masa ini telah ada seramai 63 pegawai perubatan lantikan tetap dan lantikan kontrak yang berkhidmat di daerah Betong. Ini melibatkan pegawai perubatan yang berkhidmat di 4 klinik kesihatan, 1 klinik kesihatan ibu dan anak, juga 1 klinik komuniti dan hospital
Hospital Betong di daerah tersebut. Kementerian sentiasa memberikan keutamaan kepada anak kelahiran Sarawak untuk ditempatkan secara lantikan tetap atau kontrak di fasiliti kesihatan di Sarawak bagi memastikan kesinambungan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada rakyat. Untuk maklumat yang ahli yang berhormat, kadar penggunaan katil di Hospital Betong barulah hanya 50.55% dan masih boleh beroperasi dengan optimum. Baik. Baik, terima kasih Yang Menteri. Semua saya nak bertanya, iaitu tentang klinik kesihatan di Taman Kota Kenari Kulim, di mana saya mendapat permohonan daripada pegawai kesihatan daerah untuk memohon menutup klinik kesihatan ini atas faktor, salah satu faktor dia adalah faktor kewangan. Jadi saya mohon sikit pencerahan daripada situasi ini. Ya, baik. Saya mohon ulang ke klinik kesihatan. Klinik kesihatan komuniti Taman Kota Kenari Kulim. Baik, saya tak ada jawapannya sekarang. Yang berhormat, saya akan semak kembali dan beri jawapan yang bertulis. Terima kasih. Mengenai sumber manusia lagi, iaitu tentang perkara yang dibawa oleh YB Tangga Batu. Mencadangkan kerajaan perlu menambah ahli fizioterapi agar selaras dengan saranan WHO, iaitu 1 bagi setiap 2,000 penduduk. Untuk makluman yang ahli yang berhormat, sehingga 31 Ogos tahun ini terdapat seramai 1,919 orang jurupulih perubatan fizioterapi dan pegawai pemulihan perubatan fizioterapi di kementerian. Pada masa ini, nisbah ahli fizioterapi KKM kepada penduduk Malaysia memang sangat jauh, iaitu 1 dalam nisbah 17,878 orang, dan ahli fizioterapi kerajaan dan swasta adalah 1 dalam 6,000. Ini yang kalau kita sekalikan dengan swasta, itu 1 dalam 6,800 penduduk, masih jauh lagi. Jadi langkah yang telah kita ambil untuk meningkatkan bilangan ahli fizioterapi adalah untuk meningkatkan keluaran graduan diploma fizioterapi ILKKM pada tahun 2022 kita ada hanya 76 orang, dan ini sebenarnya adalah peningkatan daripada tahun 2020, iaitu hanya 52 orang. Kita juga melantik jurupulih perubatan atau fizioterapi secara lantikan kontrak bagi kesinambungan penyampaian perkhidmatan di kementerian, dan sehingga 31 Ogos tahun ini seramai 207 jurupulih perubatan fizioterapi lantikan kontrak sedang berkhidmat di KKM, dan memohon pertambahan penjawatan kepada agensi pusat 104 jawatan jurupulih perubatan fizioterapi pelbagai grade dan 27 jawatan pegawai pemulihan perubatan bagi fasiliti baru dan fasiliti naik taraf yang dijangka siap pada tahun 2023. Jadi kita sedang menunggu jawapan itu, dan 136 jawatan jurupulih ini juga dari pelbagai grade dan 30 jawatan pegawai pemulih perubatan bagi fasiliti sedia ada. YB Ipoh Barat telah menyentuh isu kewajaran jumlah emolumen yang diterima oleh doktor atau jururawat, dan pada masa ini anggota kesihatan menerima emolumen termasuk allowance dan bayaran insentif. Selaras dengan prinsip Madani yang menitik beratkan kebajikan pekerja, kerajaan sedang menyemak semula gaji, insentif, allowance dan kemudahan anggota perkhidmatan awam termasuk pegawai di sektor kesihatan awam. Jawatankuasa Kabinet Pembaharuan Perkhidmatan Awam JKK PPA pada 7 Ogos 2023 telah membincangkan kajian sistem saraan perkhidmatan awam sebagai inisiatif pembaharuan dalam perkhidmatan awam termasuk saraan petugas kesihatan. Saya menyambut baik keperitahanan YB Maran berkenaan kebajikan kaki tangan perubatan yang tinggal jauh dengan pasangan. Urusan pertukaran pegawai perubatan di KKM diadakan 4 kali atau lebih dalam masa setahun. Pada tahun lepas, KKM telah menerima 1,014 permohonan pertukaran pegawai perubatan yang bertugas berjauhan dari pasangan masing-masing. Daripada jumlah permohonan tersebut, sejumlah 623 ataupun 61% permohonan pertukaran telah pun diluluskan oleh kementerian. Bagi tahun ini, sehingga 31 Ogos, banyak 182 lagi permohonan mengikut pasangan telah diterima daripada pegawai perubatan, dan juga 102 telah pun diluluskan. Saya beralih kepada isu pendermaan organ yang kedua yang dinyatakan oleh YB Maran ya. tadi. Terima kasih Yang Menteri, Speaker, di atas tindakan kementerian untuk menyelesaikan masalah apakah perubatan.
saya juga timbulkan masalah pembinaan Hospital Baru Maran. Hospital Maran ini telah diluluskan pembinaannya K11 lagi, Taman Sri Najib. Kemudian disusuli daripada mulanya pada lebih kurang 150 juta. Kemudian ditambah peruntukan semula masa saya amin 200 juta. Kemudian semasa Perdana Menteri yang ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri, meletakkan sini 350 juta. Dan dalam tempoh itu tapaknya masih sama. Tapi hari ini saya dipahamkan, saya tak tahulah di mana masalahnya. Saya dah melawat sini 5 tapak, 6 tapak. Dan 2 tapak telah ni. Dan akhir ni dia kata nak tukar tapak. Saya kata, apa benda kerja ni? Maran tidak ada hospital lagi. Saya sering mengantar orang-orang yang postmortem di Jengka ni sampai 4-5 pagi. Jadi kalau inilah tak tindakan yang tidak serius diambil oleh kerajaan, rakyat akan balas kita, kerajaan. Lepas tu saya minta berikan perhatian. Jangan dolak ada alik lagi. Jangan ada kong kali kong lagi nak buat hospital ini. Ini kepentingan rakyat, bukan kepentingan saya. Saya hanya perjuangkan. Minta Yang Menteri berikan perhatian. Kerana 2-3 Perdana Menteri sebelum ni tak ada masalah. Semua proceed. Bahkan tambah peruntukan sehingga 350 juta. Terima kasih pada bekas Perdana Menteri yang ke-9 yang ada bersama kita. Terima kasih. Terima kasih Maran. Itulah kalau keperhatian patutnya mungkin dah selesai masalah ni ya Maran, tetapi belum selesai juga di bawah saya. Tapi apapun untuk makluman ahli yang berhormat, projek Hospital Maran. Yang menduka citakan kita dan rakyat ialah bila Perdana Menteri baru ni umum kelak bantuan tambahan peruntukan hospital yang telah ada dan juga yang baru. Sedangkan hospital lama dan daerah parlimen yang tidak ada hospital pun kita tak berikan perhatian. Jadi sepatutnya saya menolak pandangan tersebut YB Maran sebab saya memang selalu memberi perhatian yang penuh kepada pembinaan hospital-hospital ini, khususnya di hospital-hospital yang di kawasan remote ini atau di kawasan yang pendalaman. Yang berhormat, sebenarnya kalau kita tengok, bagi saya lah kita kena memberi perhatian khususnya kepada hospital-hospital yang daif, khususnya di kawasan-kawasan yang pendalaman, ya. Sebab hospital-hospital sebegini sebenarnya kalau kita lihat, mereka ini hospital yang daif seperti itu adalah hospital yang dekat dengan komuniti. Dan saya memberi keutamaan kepada hospital-hospital yang sedemikian daripada membina hospital baru. Sebab di hospital yang itu, satu, dia dalam komuniti, dia boleh direct servis kepada rakyat. Yang keduanya, hospital-hospital seperti itu, dia dah ada dia punya yang bekerja. Maksudnya dia dah ada, dia punya tim dah ada di situ. Doktor dah ada, nurses dah ada, mungkin yang lain-lain juga dah ada. Jadi kita cuma menambah baik. Jadi tapi apapun YB Maran, saya akan melihat tentang Hospital Maran ini, walaupun saya ada jawapan ni, tapi saya tinggal 6 minit, saya akan bagi jawapan bertulis. Yang berhormat Menteri. Saya masuk yang lain, minta maaf, saya tinggal nanti banyak lagi yang saya tak jawab. Terima kasih. Nanti saya bagi, kalau ada ruang saya bagi masa. Berkenaan dengan dermal organ, ya. Ini juga satu perkara yang penting tentang dasar juga, ya. Seterusnya saya beralih kepada isu penerimaan organ yang dinyatakan oleh YB Ipoh Barat, ya. Sebagai sangat rendah lagi. Saya menyambut baik keprihatinan ahli yang berhormat yang menggesa agar kementerian berusaha lebih lagi untuk menggalakkan penerimaan organ. Dalam hal ini, kementerian komited untuk menggiatkan lagi perkongsian informasi terkini menerusi laman web kami, iaitu Derma Organ yang dibangunkan pada tahun 2020. Penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok juga. Program kesedaran secara berterusan melalui media utama seperti televisyen, radio dan surat khabar. Kempen-kempen awam dan kerjasama agensi luar. Penganjuran Minggu Kesedaran Penerimaan Organ secara tahunan juga kita lakukan. Dan baru ini kita lancarkan pada 7 September 2023 dengan pelbagai aktiviti juga yang kita jalankan. Memanfaatkan penggunaan aplikasi My Sejahtera bagi memperluaskan capaian dan kemudahan pendaftaran pengikraran penerima organ dan melaksanakan latihan dan juga bimbingan berstruktur kepada pelbagai agensi luar untuk menjadi advocator penerimaan organ. Saya juga ingin memohon kepada semua ahli yang berhormat agar turut melaksanakan promosi supaya kesedaran awam mengenai kepentingan penerimaan organ ini dapat kita sebarluaskan. Saya ingin menyentuh kemudiannya yang dipertua tentang skim perubatan madani.
Yang Berhormat Kuala Langat telah bertanya mengenai status skim perubatan madani, dan untuk maklumat ahli yang berhormat, skim perubatan madani atau SPM ini diperkenal sebagai inisiatif bagi mengatasi isu kesesakan pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Selain itu, SPM bertujuan membantu rakyat, khususnya kumpulan B40 bagi mendapatkan rawatan pesakit luar bagi kes-kes akut di klinik perubatan swasta atau GP semasa secara percuma. Sejak skim ini diperkenalkan, lebih daripada 130,000 rawatan kesihatan pesakit luar bagi kes-kes akut telah diberikan melalui klinik-klinik swasta dan 80,000 isi rumah telah mendapat manfaat daripada skim ini. Jadi begitulah ya kebaikan daripada skim ini yang telah dilancarkan oleh kerajaan madani ini. Bilangan rawatan yang diberikan hampir mencencah 4,000 sehari yang dipertua dan semakin hari semakin meningkat. Kini lebih 1,300 klinik swasta telah mendaftar dan bekerjasama dalam program ini sebagai panel dalam memberikan perkhidmatan. Jadi memandangkan sambutan yang amat menggalakkan ini, sukacita dimaklumkan bahawa skim perubatan madani telah diperluaskan ke seluruh negara mulai 15 September 2023. Jadi termasuklah di kawasan-kawasan ahli parlimen sebelah sini dan juga di sebelah sana. Kementerian dengan ini mengalu-alukan klinik perubatan swasta di seluruh negara untuk mendaftar sebagai klinik panel skim perubatan madani, dan saya juga berharap agar yang berhormat sekalian dapat membantu mempromosikan skim perubatan madani ini di kawasan masing-masing untuk memastikan lebih ramai lagi rakyat mendapatkan kemudahan kesihatan ini. Yang Berhormat Menteri, boleh saya celah sikit? Bandar Kuching. Ya. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada kerajaan atas inisiatif yang sangat baik ini. Sebabkan masa yang sangat terhad, saya cuma nak bangkitkan satu isu yang penting mungkin untuk perhatian Yang Berhormat Menteri. Baru-baru ini kita mendapat berita di Sabah di mana ada sebuah hospital di mana dikatakan anak-anak telah dirampas daripada ibu mereka yang tak ada dokumen. Saya tahu bahawa hospital telah membuat satu laporan polis dan mengatakan tak ada isu seperti ini, tetapi saya rasa untuk kita nak tingkatkan kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadap isu ini, sebab kita dengar memang ada kes begini, malah ada satu kes di mana ibu telah murder suicide disebabkan tekanan yang dihadapi isu ini. Saya rasa apakah pandangan Yang Berhormat Menteri, pandangan kementerian, jika satu RCI atau external investigation yang lebih telus, lebih accountable dilakukan, kerana bagi saya we should not tolerate anything like this. Apakah pandangan Yang Berhormat Menteri tentang isu ini? Terima kasih YB Kuching. Saya bersetuju. Perkara sebegini tidak sepatutnya berlaku di hospital, khususnya hospital kerajaan lah, hospital public ini. Ya. Dan bagi saya, polisi no wrong door polisi yang kita laksanakan ini perlu kita laksanakan baik-baik. Dan saya setuju untuk perkara macam ni kita perlu buat penelitian dan juga kita perlu juga laporan polis yang sedang dilaksanakan itu kita lihatlah macam mana nanti keputusannya, dan saya buat sementara ini kita akan buat penambahbaikan dan mungkin kita kena juga perlu bertemu secara bersemuka dengan petugas-petugas kita di hospital tersebut untuk mendapatkan maklumat lebih lanjutlah dan melakukan penambahbaikan, dan perlu ada empati sebenarnya apabila kita melaksanakan tugas-tugas kita yang berkaitan dengan penyampaian perkhidmatan kesihatan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya minta laluan sikit Pucang Borneo. Saya ada sebut mengenai hospital Cancer Treatment Center di Sarawak, Pucang Borneo. Saya dulu. Ya. Boleh sir? Boleh tak saya jawab sikit pasal EMR? Ini penting. EMR lepas tu saya kalau ada masa saya bagi ruang. Muhammad, masih tanah on kesihatan mental. Kesihatan mental tadi saya dah sentuh. Saya dah lepas yang tu. Okey, terima kasih. Baik. Baik, YB Sungai Petani telah membangkitkan mengenai jaminan keselamatan data pesakit yang direkodkan dengan menggunakan pendigitalan rekod perubatan elektronik atau EMR selaras dengan dasar keselamatan ICT 2019 dan memenuhi Akta Perlindungan Data Pribadi 2010. KKM telah pun menggariskan penguatkuasaan, kawalan dan langkah-langkah untuk melindungi data serta kerahsiaan maklumat pesakit yang dikendalikan secara elektronik. Keizinan mengakses data pesakit dihadkan kepada pihak yang berkelayakan sahaja berdasarkan garis panduan pengendalian dan pengurusan rekod perubatan pesakit di fasiliti KKM. Bagi meningkatkan keselamatan data,
dan mengelakkan kebocoran data, KKM mengambil langkah-langkah yang berikut iaitu melaksanakan audit trail bagi mengawal akses terhadap EMR secara berkala bagi memastikan pematuhan terhadap polisi yang ditetapkan, juga mengadakan sistem pengesahan 2 faktor iaitu atau pengesahan multi-level untuk mencapai rekod perubatan dan mengenkripsi data semasa perpindahan dan penyimpanan data secara elektronik dan pengurusan hak akses yang teratur di mana hak akses hanya diberikan berdasarkan keperluan kerja. Jadi kita memang sangat mementingkan tentang data pesakit ini. Yang Berhormat Menteri, masa sudah tamat. Baik, Yang Ketua, mungkin saya boleh gulungkan. Jadi kalau saya tak dapat menjawab tu, saya akan menjawab secara yang bertulis. Tuan Yang Dipertua, sepanjang tempoh separuh penggal pertama rancangan Malaysia ke-12, pelbagai cabaran telah kita hadapi dan situasi yang amat memberi kesan kepada negara ini tentu saja pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia serta hampir menjejaskan sistem kesihatan negara kita. Namun demikian, Kementerian berjaya mengatasinya dan akan berusaha untuk melaksanakan perancangan yang tergendala pada awal pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12. Kerajaan Perpaduan Madani komited untuk terus meningkatkan akses rakyat kepada perkhidmatan kesihatan yang lebih baik dan akan mengambil langkah-langkah yang seiring dengan Kertas Putih Kesihatan selaras dengan prinsip kemampanan, kesejahteraan dan ihsan yang merupakan sebahagian daripada nilai teras madani. Yang Dipertua, sekian saja penggulungan saya bagi perkara-perkara yang menyentuh tentang Kementerian Kesihatan. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat kerana prihatin dengan isu-isu kesihatan dan bagi perkara-perkara, sekali lagi, bagi perkara-perkara yang tidak sempat saya jawab, insya-Allah saya akan beri jawapan secara yang bertulis. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Pendidikan untuk menjawab dalam masa 40 minit. Terima kasih Puan Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pembentangan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 yang bertemakan Malaysia Madani, mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi. Kementerian Pendidikan Malaysia begitu komited dalam memastikan tumpuan utama kajian separuh penggal ini dapat dijelmakan dengan hasil yang jitu, khususnya bagi perkara yang melibatkan pendidikan. Sebagai kementerian yang paling tebal kertas jawapannya, maka saya harap masa akan memberi keadilan kepada semua, khususnya yang akan bangkit mencelah dan juga yang telah pun bertanya dan membahaskan isu-isu sebelum ini, yang saya akan cuba respon. Jika masa tidak mengizinkan, maka akan saya susul tindak dengan jawapan bertulis sebagaimana resam dalam Dewan. Tuan-tuan yang berhormat, seramai 50 ahli yang berhormat telah menyentuh lebih daripada 70 perkara yang telah pun dinyatakan di dalam kajian separuh penggal ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuat premis yang cukup tegas apabila membuat penegasan tentang pendidikan, khususnya dalam penegasan 7 menambah baik bakat tersedia masa hadapan, khususnya perkara 5 dalam perkara 7 perkara pokok 5 yang menjadi tujuan utama, iaitu penegasan yang menjadi kembar bersama iltizam untuk mengislahkan sistem pendidikan negara bagi melahirkan bakat tersedia masa hadapan. Atas sebab itu, islah ataupun reformasi pendidikan ini bukanlah perkara baru kerana ia sudah pun digerakkan secara dasar kurikulum serta pembuat kebijakan pendidikan, pemegang taruh komuniti di akar rumput, dan bagi terus memperkukuh agenda pendidikan negara ini, maka pelbagai inisiatif telah pun diambil, termasuk prakarsa-prakarsa yang telah pun ataupun sedang dijalankan, termasuk dari segi kurikulum, guru dan juga pembinaan karamah insaniah. Ahli yang berhormat, saya ingin menjawab beberapa perkara yang telah pun dibangkitkan. Sebagai contoh yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat, Bukit Bendera. Institusi pendidikan selalu disebut sebagai institusi merealisasikan nilai ataupun dengan izin value realizing institution. Untuk itu, KPM turut memberi penekanan kepada aspek pendidikan manusiawi dan pembinaan karamah insaniah ataupun human dignity dengan izin melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Sebagai contoh,
Ahli Yang Berhormat Bukit Bendera dan Bentong, pendidikan muzik serta pendidikan seni visual mampu membentuk kesedaran dalam diri individu dan menjadi platform terbaik dalam penerapan perpaduan dan nilai-nilai murid-murid seperti yang dihasratkan. Pembinaan karakter melalui pendidikan muzik dan juga pendidikan seni akan memastikan murid menghargai hasil karya dan warisan budaya negara. Murid juga turut diberi peluang untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Seni Malaysia atau mengikuti program Permata Seni. Ini merupakan jaminan bahawa kesinambungan warisan seni dapat diteruskan menerusi murid yang berbakat ini. Selain pendidikan manusiawi, sistem pendidikan yang baik juga melaksanakan pendidikan kewarganegaraan, mempersiapkan anak didik menjadi rakyat yang bertanggungjawab, rakyat negara demokratik yang berbilang kaum, serta mengangkat doktrin kebangsaan khususnya rukun negara. Bagi menjawab pertanyaan ahli yang berhormat beruas berhubung kesedaran atau literasi politik, KPM telah menyediakan kandungan kurikulum berkaitan sistem pilihan raya dan sistem pentadbiran negara kepada murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 di sekolah. Usaha ini adalah untuk memberi kesedaran kepada remaja di samping menggalakkan orang muda yang mencapai umur 18 tahun untuk menyertai pesta demokrasi khususnya pilihan raya umum. Komponen tersebut disusun berdasarkan tema dan tajuk khusus serta sisipan sosiokronologi dalam mata pelajaran sejarah. Usaha ini adalah bagi melahirkan insan yang bertanggungjawab terhadap urusan demokrasi negara, hak warga negara serta menanam esensi patriotisme penting serta kesetiaan kepada raja dan negara serta menjunjung perlembagaan persekutuan. Falsafah pendidikan kebangsaan yang mengaspirasikan pembinaan insan yang seimbang dan sepadu itu tidak boleh hanya indah di atas kertas tetapi mesti dijelmakan dengan proses dan mekanisme pelaksanaan yang berkesan. Sebab itu KPM serius dalam pelaksanaan perkara-perkara yang mengukuhkan dan membina otak dan watak terpadu. Pelibatan murid dalam aktiviti di luar bilik darjah sebagaimana yang dibangkitkan oleh MUA juga telah diambil tindakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Terkini, KPM telah memperkenalkan program kamp pembinaan karakter yang bertujuan untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berdaya saing tinggi. Menerusi kamp pembinaan karakter, nilai-nilai seperti kesederhanaan, kejujuran, disiplin, kerjasama dan kebebasan berfikir diperkukuhkan dalam kalangan murid. Program ini yang berhormat melibatkan partisipasi anak-anak dan pelajar sekolah menengah merentas kaum, ras dan agama di seluruh negara. Kita sudah pun melaksanakan projek rintis khususnya di Negeri Sembilan dengan 800 pelajar tingkatan 6, Kedah, Pulau Pinang dan juga Selangor. Ahli yang berhormat, seterusnya berkaitan dengan dasar pendidikan digital. Mohon penjelasan. Terima kasih. Saya rasa itu perkembangan yang sangat baik. Cuma apabila saya mendengar jawapan Yang Berhormat Menteri, ini masih di peringkat rintis. Maksudnya aplikasi itu saya dengar kurang daripada 2,000 orang yang menyertai. Persoalannya bila ia boleh scale up ke peringkat nasional supaya dapat melibatkan lebih ramai, bukan sahaja golongan yang terpilih. Terima kasih. Terima kasih. Dia ada perluasan di peringkat semua sekolah menengah dan kita akan teruskan program ini dari semasa ke semasa. Tak perlu risau, semua akan terlibat. Tidak akan ada siapa yang dipinggirkan termasuk MUA. Seterusnya, Yang Berhormat, dasar pendidikan digital. Ahli Yang Berhormat Ledang, Go Musang ada? Go Musang ada. Yang bertanyakan, yang turut senada dalam menyokong kepada kepentingan komponen pendigitalan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, matlamat dasar pendidikan digital bertujuan untuk melahirkan generasi fasih digital yang bersaing. Untuk itu, dasar ini menggariskan pelan tindakan jangka pendek dan jangka panjang yang bertujuan untuk memastikan ekosistem pendidikan kekal relevan dengan keperluan dan perkembangan teknologi semasa. Untuk maklumat, Ahli Yang Berhormat Ledang dan Go Musang menerusi salah satu teras dalam dasar pendidikan digital, standard kompetensi digital murid telah dihasilkan bagi memastikan semua murid berpeluang mencapai kompetensi digital mengikut aras yang ditetapkan. Ahli Yang Berhormat beruas bagi terus menyokong dasar pendidikan digital, KPM telah melaksanakan pelbagai program pemerkasaan pendidikan digital. Program ini dapat menyokong pelaksanaan kurikulum dan ko-kurikulum dalam bidang pengatur caraan dan pemikiran komputasional.
Dari aspek kurikulum, KPM telah memperkenalkan koding dengan izin atau bahasa pengaturcaraan bermula dari tahun 4 sekolah rendah menerusi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Ia terus berkembang yang berhormat ke sekolah menengah dengan program Scratch dan dalam mata pelajaran asas sains komputer dan juga mereka juga berpeluang mempelajari bahasa pengaturcaraan Java dan juga mengikuti pertandingan-pertandingan seperti Minecraft, Android, menerusi pembangunan aplikasi Android dan juga pelbagai lagi dimensi digital. Seterusnya yang berhormat, berkaitan dengan pendidikan STEM. Matlamat pendidikan STEM adalah selaras dengan teras 4 Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara 2021-2030, iaitu untuk melahirkan bakat STEM yang adaptif, kompeten dan mudah menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi, terutamanya dalam perubahan ekonomi global dan teknologi yang serba pantas. Untuk itu, untuk makluman ahli yang berhormat, rasah ada? Rasah? Tak ada. Tidak ada. Untuk itu, bagi memastikan STEM ini terus berada dalam radar dan pantauan khusus Kementerian Pendidikan Malaysia, maka KPM telah memperkenalkan inisiatif pengukuhan pendidikan STEM dan akan bekerjasama terus dengan MOSTI untuk memberikan hala tuju baru STEM negara. Ahli yang berhormat, Ipoh Barat ada? Tidak ada. Temerloh? Temerloh ada. Sungai Besar? Sungai Besar tidak ada. Tapi Temerloh ada yang telah membangkitkan pendidikan TVET. KPM sentiasa komited dalam memastikan pendidikan TVET melalui College Vocational, sekolah menengah teknik dan juga program vocational di sekolah menengah harian dapat memenuhi keperluan tenaga kerja serta bakat masa hadapan selaras dengan penegasan 7 dalam KSP RMK ke-12. Yang berhormat Temerloh telah menyentuh tentang peranan syarikat serta agensi luar dalam memperkasakan pendidikan TVET. Yang amat berhormat dalam ucapan Perdana Menteri dalam ucapan KSP turut memberi penekanan kepada menggalakkan pelibatan industri dalam pelaksanaan program TVET. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM telah melaksanakan kerjasama strategik dengan industri melalui pemindahan teknologi termaju, latihan berkaitan industri untuk pengajar TVET KPM dan penempatan kerja graduan College Vocational. Untuk makluman yang berhormat, kadar kebolehpasaran anak-anak TVET ini sangat menakjubkan, iaitu melebihi 90%, manakala dari segi enrolment kita juga di college-college vocational adalah lebih daripada 90%. Kita juga ada melaksanakan program TVET untuk murid berkeperluan khas dan sehingga kini terdapat 4 buah sekolah menengah pendidikan khas vocational. Kita juga telah melaksanakan program khas Tahfiz College khusus untuk anak-anak kita yang berada di College Tahfiz untuk memastikan juga mereka mendapat pendedahan tentang TVET. Untuk itu yang berhormat, bagi kerjasama yang telah dilaksanakan oleh TVET KPM, termasuklah pelaksanaan program Sistem Latihan Dual Nasional SLDN dengan kerjasama McDonald's dalam bidang penyediaan dan pembuatan makanan, Shell dalam bidang kimpalan minyak dan gas dan L'Oreal dalam bidang kosmetologi dan juga terdapat bidang-bidang yang lain. Tenggara ada. Tenggara menyentuh tentang menyediakan murid TVET yang berkemahiran dalam bidang yang terkini seperti electric vehicle atau EV. Untuk makluman Tenggara, KPM telah mengambil inisiatif proaktif untuk memperkenalkan bidang pengajian berkaitan electric vehicle serta automotif hybrid di College Vocational Pengerang, Johor. Perancangan rapi sedang dilakukan bagi memastikan kursus yang bakal ditawarkan ini dilengkapi dengan peralatan yang lengkap. Sungai Besar ada? Tidak ada. Ahli yang berhormat Bukit Bendera telah bertanyakan dan Tenom telah bertanyakan, ada Bukit Bendera? Tenom? Tenom ada. Telah bertanyakan tentang memperkenalkan pendidikan pertanian dari peringkat sekolah rendah. Buat masa ini, KPM telah pun menawarkan mata pelajaran elektif ikhtisas pertanian untuk murid tingkatan 4 dan 5 di 3 buah sekolah menengah teknik dan 358 buah sekolah menengah kebangsaan
KPM juga menawarkan mata pelajaran vocational tanaman, makanan dan aquakultur di 18 sekolah menengah kebangsaan bagi memupuk minat dan menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Ahli yang berhormat sekalian, seterusnya berkaitan dengan infrastruktur pendidikan. Begitu banyak sekali soalan tentang Menteri, infrastruktur ini. boleh nak tanya sedikit Temerloh? Ya. Temerloh ada membangkitkan isu berkaitan dengan hadis 40. Ada jawapan tak? Ada. Okey. Ada. Namanya pun hadis 40. Kalau tolak 5 tak nama hadis 40 Temerloh. Baik, ahli yang berhormat, bacuk tidak ada, pasimas tidak, pasimas ada, libaran tidak ada, batang lupa ada. Saya. Batang sadung, lubuk antu, stampin. Ada, lubang tu. Baram, tenom. Baik. Ada membangkitkan perkara berkaitan bangunan daif di sekolah. KPM sentiasa komited dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang selamat dan kondusif untuk kegunaan murid dan tempoh masa bagi pembangunan semula bangunan daif di sekolah adalah tertakluk kepada beberapa faktor, terutamanya ketersediaan tapak skop yang dimuktamadkan, lokaliti tapak serta memenuhi keperluan dan syarat pihak berkuasa tempatan. Stampin ada? Stampin tidak ada. Batang sadung Tanjung Manis? Ada. Okey. Tanjung Manis ada. Untuk makluman yang berhormat, terima kasih ahli yang berhormat Batang Sadung yang telah mengiringi kunjung hormat saya ke Sarawak pada minggu lepas. Berhubung pelaksanaan projek pembangunan bangunan daif di sekolah khususnya kos di bawah 50 juta seperti yang dibangkitkan, proses peralihan bidang kuasa bagi pelaksanaan projek pendidikan bernilai 50 juta ke bawah kepada Jabatan Teknik Sarawak telah dilaksanakan bermula rancangan Malaysia ke-12 Rolling Plan 3 dengan izin tahun 2023. Selaras dengan pengiktirafan di bawah AP 182, Jabatan Teknik Sarawak diberi kuasa untuk melaksana projek termasuk urusan perolehan serta kontraktual. Untuk makluman ahli yang berhormat, di bawah RP3 tahun 2023, sebanyak 27 projek baharu telah diserahkan kepada JKR Sarawak untuk pelaksanaan. Ahli yang berhormat Batang Lupa ada? Yang telah membangkitkan isu kelewatan pelaksanaan projek pembangunan semula bangunan daif di sekolah. Untuk makluman ahli yang berhormat, kelewatan dalam pelaksanaan projek bukanlah disebabkan oleh faktor peruntukan. Sebaliknya, disebabkan oleh faktor lain seperti keperluan penyesuaian reka bentuk berdasarkan keadaan muka bumi di tapak dan prestasi kontraktor. Baram ada? Sambungan kepada isu ini, Batang Lupar, saya ingin menyentuh bahawa sebuah unit khas di Kementerian bagi memantau pelaksanaan projek pembangunan bangunan daif dan juga pelaksanaan projek-projek ini, KPM ingin memaklumkan bahawa salah satu inisiatif adalah melalui inisiatif Pasukan Petugas Khas Reformasi Sektor Awam, STAR, yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara untuk memperkasa pelaksanaan projek pembangunan semula bangunan daif di sekolah dan juga memantau pelaksanaan penambahbaikan serta projek-projek ini memastikan ia dapat dilaksanakan dengan segera. Wabi Menteri, boleh menjelas sikit Batang Lupa? Ya. Saya nak tanya satu soalnya Wabi Menteri berkenaan dengan pembinaan SMK Sebuyau yang saya lihat dah diluluskan sejak RMK yang ke-11. So jawapan yang sebelum ni diberikan oleh kementerian akan ditender dalam masa terdekat, tapi sekarang masih belum ada kabar berita, jadi saya ingin enlighten dengan izin daripada pihak KPM. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, sekolah di Tanjung Manis pun sama. Terima kasih Batang Lupa. Projek pembinaan gantian penuh sekolah menengah kebangsaan Sebuyau telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11 Rolling Plan 1 tahun 2016. Tempoh pembinaan adalah selama 36 bulan. Untuk makluman yang berhormat, selaras dengan peta zon bencana sismik Malaysia bagi pengurusan bencana yang dikeluarkan oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, terdapat keperluan untuk mengubah reka bentuk projek asal kepada reka bentuk sismik. Reka bentuk kalis perubahan cuaca ini yang menyebabkan berlaku peningkatan kos. Permohonan peningkatan kos ini akan diangkat kepada agensi pusat untuk kelulusan dan projek ini dijangka akan ditender pada awal tahun 2024. Ahli yang berhormat, kita sangat komited untuk memastikan infrastruktur kita yang dibina semuanya selamat untuk anak-anak kita. Terima kasih, Wabi Menteri. Tanjung Manis, Tanjung Manis. Sekolah dah diiktirafkan tidak selamat oleh pihak JKR. Menunggu masa saja lagi. Tolong ambil perhatian segera. Terima kasih. Ahli yang berhormat Tanjung Manis,
terima kasih. Proses peralihan bidang kuasa ini berkaitan dengan ada yang disebut sekolah spesifik, Tuan Yang Manis. Sekolah mengenai sekolah yang telah diiktiraf tidak selamat oleh pihak JKR perlu dibaiki segera. Ya, kita setuju yang itu Tanjung Manis kerana kita sedang dimaklumkan dia dalam perhatian penuh di peringkat PPD dan juga JPN negeri. Okey, YB Menteri mencelas sebentar temerloh. Nak bertanya sedikit sebab kita mendapat maklumat berkaitan dengan tahfiz OKU Al-Fatih Songsang yang saya sendiri turun melihat begitu daif. Agaknya bagaimana bawah KPM ke tidak, temerloh? Bawah KPM dia ke didaftarkan. Didaftarkan bawah KPM ke tidak? Tak pasti, tapi tahfiz OKU di situ. Saya jawab. KPM menyambut baik saranan ahli yang berhormat Air Hitam, Kinabatangan, ada Ledang. Berhubung keutamaan kerajaan dalam menyediakan infrastruktur asas bagi membolehkan murid-murid belajar di sekolah dengan selamat tanpa mengira latar belakang, keadaan dan juga status sekolah tersebut. Ini saya betul dengan Air Hitam kerana kita tidak akan meminggirkan mana-mana sekolah pun. Untuk makluman ahli yang berhormat. Yang berhormat Menteri, Pucuk Borneo minta pencerahan sedikit. Bagi saya habiskan dulu ni. Saya nak jawab Air Hitam ni penting. Air Hitam punya pernyataan di dalam Dewan ini yang sangat penting. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM menyalurkan peruntukan penyelenggaraan kepada sekolah berdasarkan keperluan needs based dengan adil dan sewajarnya berdasarkan permohonan dan susunan keutamaan tanpa mengira sekolah bantuan atau sekolah kerajaan serta negeri. Untuk itu yang berhormat, menjawab kepada persoalan Ledang. Ledang bertanya tentang isu penyelenggaraan Yang berhormat Menteri sedikit. Saya habiskan dulu Ledang ini sekejap. Sebab ini penting. Kita ada dua dashboard yang penting, ahli yang berhormat. Pertama adalah dashboard DAIF, sekolah DAIF. Yang kedua adalah dashboard yang berkaitan dengan penyelenggaraan tandas yang dipantau rapi oleh KPM menerusi dashboard pemantauan penyelenggaraan kecil. Dashboard diakses untuk pemantauan oleh pengurusan tertinggi di KPM serta unit penyelarasan pelaksanaan ICU, Jabatan Perdana Menteri serta Pejabat Ketua Setiausaha Negara. Silakan Puncak Borneo. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya juga seperti Yang Berhormat Tanjung Manis, ada sekolah yang telah disahkan tidak selamat iaitu SK Peroh Keru, di mana sekolah ini kita telah memohon untuk dipindahkan sebab tanah tidak selamat dan juga keadaan daif, dan sekarang ini sekolah ini langsung tidak boleh digunakan dan murid-murid terpaksa dipindah ke Dewan Serbaguna pada ketika ini. Jadi saya mohon jasa baik Yang Berhormat Menteri untuk melihat perkara ini dengan lebih serius dan bantu kami di Pucuk Borneo. Dan yang kedua, kita ada sekolah SK Tebas Said yang telah dibina baru, dan saya mendengar dengan cukup gembira tadi bahawa YB Menteri mengatakan KPM tidak ada masalah kewangan. Tapi kita telah menunggu 2 tahun untuk perabot-perabot sekolah SK Tebas Said sampai sekarang belum tiba. Jadi saya meminta jasa baik Yang Berhormat Menteri yang selalu senyum, cantik molek, supaya membantu kita lah. Sebab kalau duit ada mesti senyum. Jadi tolonglah kita ni. Terima kasih. Saya sebut peruntukan untuk projek yang telah pun sedia ada, bukan tak ada masalah kewangan. Itu kena dengar betul-betul tu Puncak Borneo. Saya ambil maklum, saya akan susul tindak melalui jawapan bertulis dan juga susul tindak Parlimen. Ya, silakan. Yang Berhormat Menteri, saya ucapkan tahniah di atas kenyataan yang cukup baik kerana kita patut membantu atau sekolah daif ini perlu dibaiki tanpa mengingat aliran dan di mana mereka berada. Memang betul. Dan saya difahamkan yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi kelulusan untuk 1.4 bilion untuk semua sekolah. Dan saya nak menyarankan kepada Yang Berhormat, memandangkan Yang Berhormat mengatakan tak kiralah sekolah bantuan modal, sekolah kerajaan, sepatutnya prioriti itu. Kalau tadi ada beberapa rakan-rakan sebut yang tak selamat, ya betul. Daripada pengesahan JKR tak selamat itu sepatutnya tak kira sekolah apa, kita kena buat. Kedua, ada masalah pendawaian. Ini antara masalah yang paling kerap yang boleh mendatangkan risiko pada pelajar. Jadi saya nak tahu pendirian kementerian sama ada 1.4 bilion itu
akan digunakan untuk sistem pendawaian yang merupakan salah satu komponen yang paling paling kritikal dalam pembaikan sekolah. Dan ketiga, kalau pembaikan itu perlu dilakukan, adakah dia akan terus disalurkan kepada JPN sekolah ataupun kaedah apa melalui LPS atau macam mana dia dilakukan? Terima kasih. Terima kasih Hitam, saya ambil perhatian penuh terhadap saranan tersebut. Cuma saya ingin menegaskan begini Hitam. Pertama, sebagaimana yang telah kita tegaskan sebentar tadi bahawa tidak ada sekolah yang dipinggirkan dan ia bergantung kepada apakah jenis permohonan yang dipohon. Jadi peruntukan itu adalah berdasarkan permohonan yang dipohon. Dalam masa yang sama, ada peruntukan yang kita berikan pada semua sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia seperti penyelenggaraan tandas dan sebagainya. Walau bagaimanapun, tentang peruntukan ini, kita akan ada dimensi-dimensi tentang bagaimana penurunan itu dibuat. Saya setuju ada yang akan diberikan melalui, kebanyakannya akan diuruskan oleh peringkat JPN dan PPD, dan kita sedang meneroka yang berhormat. Bagaimana kita nak memastikan bahawa sekiranya kita beri peruntukan ini kepada LPS dan PIBG, bagaimana proses pemantauan itu kita boleh laksanakan selepas ini. Seterusnya yang berhormat adalah berkaitan dengan... Menteri, boleh ledang? Ledang? Ya. Okey, silakan ledang. Terima kasih. Saya rasa dari segi perbincangan ataupun yang kita nak bawa ni ialah berkenaan dengan RMK juga. Berkenaan dengan perkara dasar. Saya rasa kalau dari segi keperluan sekolah memang tak habis banyak. Jadi kalau berkenaan dengan RMK dan rancangan ni, saya telah cadangkan supaya kita ada satu dasar khusus berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah. Mungkin ada keperluan untuk pihak kementerian sendiri ambil alih dari segi penyelenggaraan sekolah dan tidak hanya bergantung kepada Kementerian Kerja Raya ataupun lain-lain. Saya rasa mesti ada satu dasar yang panjang, jangka masa panjang supaya kita elakkan daripada perkara-perkara yang sentiasa akan dibangkitkan setiap kali dalam sesi ataupun dalam sidang-sidang yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Ledang. Saya ambil perhatian penuh dan mohon ucapan Ledang itu dimasukkan dalam ucapan saya. Ahli yang berhormat. Menteri, Kota Melaka. Kota Melaka. Sedikit. Kota Melaka ada bahas tak? Ada. Ada. Ya. Ya, silakan Kota Melaka. Minta maaf Menteri sebab nanti saya ada mesyuarat jawatan kuasa pilihan khas. Jadi saya nak minta Menteri jawab tentang projek pembinaan sekolah baru. Ada yang mengambil masa terlalu lama untuk disiapkan. Contohnya di kawasan saya, pembinaan sekolah baru Sekolah Kebangsaan Duyung 2 yang telah ambil lebih daripada 6 tahun. Yang berhormat, nak saya jawab sekarang ke ataupun secara bertulis? Jawab sekarang. Jawab sekarang. Terima kasih. Berhubung dengan persoalan yang dibangkitkan oleh Kota Melaka itu, projek pembinaan SK Duyung 2 masih berada dalam fasa prabina, manakala status pembinaan SMK Sri Duyung pula, projek tersebut telah mencapai kemajuan fizikal sebanyak 95.42% berbanding jadual 100% hingga 31 Ogos 2023. Untuk makluman ahli yang berhormat, lanjutan kelulusan kebenaran merancang bagi SK Duyung 2 telah diperolehi pada 4 Ogos 2023. Kronologi ini sangat panjang, ahli yang berhormat. KPM telah membuat bayaran akhir kepada pihak Majlis Bendaria Melaka Bersejarah dan bagi tujuan pemprosesan pelan bangunan dan sedang menunggu kelulusan pelan bangunan tersebut. Dalam masa yang sama, KPM juga telah menghantar dokumen jawatan kuasa standard dan kos untuk kelulusan agensi pusat tersebut. Dan mesyuarat tersebut dijangka akan bersidang pada 29 September 2023. Setelah kelulusan daripada jawatan kuasa diperolehi, projek dijangka akan diiklankan pada November 2023 dan diikuti dengan pengeluaran surat setuju terima kepada kontraktor yang berjaya pada Mac 2024. Itu rentetan kronologi untuk sekolah SK Duyung 2. SMK Sri Duyung, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, baki kerja ditapak termasuklah kerja-kerja penambakan padang, penyediaan laluan, acceleration lane dan juga bekalan air secara kekal, pemasangan perabot terbina, perabot terlerai serta kerja-kerja menurap jalan setelah kerja-kerja tambakan padang dilaksanakan. Kelewatan pelaksanaan projek ini adalah disebabkan percanggahan antara lukisan dan Bill of Quantity BQ yang telah disediakan perunding juru ukur bahan terdahulu. Percanggahan BQ yang melebihi 41 item tersebut melebihi nilai 1 juta dan perlu dibawa kepada kelulusan Kementerian Kewangan. Dan KPM telah menamatkan perkhidmatan perunding juru ukur bahan terdahulu dan telah melantik juru unding
perunding juru ukur bahan yang baru bagi memastikan perkara ini dalam keadaan teratur. Jadi Yang Berhormat, saya sendiri akan pantau projek ini sehingga selesai. Yang risau. Okay? Terima kasih Menteri. Sebab apa yang dimaklumkan ialah dijangka projek itu akan hanya siap Saya pada faham, Yang hujung Berhormat. tahun 2024. Saya faham, tapi proses itu seperti yang saya terang kepada Yang Berhormat. Ya, Yang Berhormat tengok tadi kan, dia ada proses yang sangat panjang untuk kelulusan-kelulusan jawatan kuasa yang memerlukan komitmen yang cukup tinggi daripada KPM dan kita akan pastikan ia tetap siap. Ya, kita harap dia boleh siap lebih cepat. Baik, Yang sebab dia Berhormat. kata hujung tahun 2024. Terlalu lama tu. Baik. Rentetan daripada itu, saya ingin menegaskan bahawa KPM tidak akan sekali-kali menghentikan tumpuan serta perancangan pembinaan dan pembangunan infrastruktur pendidikan di semua negeri di Malaysia. Ada kelewatan tapi kita tidak pernah hentikan sebarang pembangunan. Jadi kalau nak jadi ahli yang berhormat, bertanggungjawab, masuk dewan, kena pastikan fakta betul. Jangan masuk dewan, merengek-rengek, beritahu hearsay, saya dengar tu, saya dengar ini. Tak betul. Menteri. Jadi ini adalah dewan, sebentar, ini adalah dewan yang sangat penting yang akan memastikan bahawa semua projek yang kita laksanakan ada jaminan untuk disiapkan. Jadi tidak perlu ataupun menggunakan dewan ini dengan perkataan-perkataan merengek-rengek dan hearsay ini. Ini tidak boleh berlaku dalam dewan yang mulia ini. Silakan. Oleh Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya menyangka jawapan ini adalah bagi menjelaskan apakah yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Muah pada hari beliau berbahas yang mana beliau berkata ada ura-ura apabila beliau bertukar ke blok pembangkang dan seolah-olah ditekan oleh kerajaan yang tidak profesional dan beberapa projek yang sebelum ni dapat kelulusan tetapi dihentikan sewaktu beliau terpilih untuk menjadi pembangkang. Saya memang ingin menyatakan penghargaan kepada kementerian kerana meneruskan komitmen tidak kira kawasan, tidak kira siapakah latar belakang parti, terus memberikan komitmen untuk membinakan sekolah ataupun memperbaikikan sekolah di situ. Apa yang saya bimbangkan adalah saya bimbang hujah-hujah sebegini akan terus dilontarkan oleh Yang Berhormat di sebelah situ pembangkang, terutama MUA apabila beliau bertukar kepada blok pembangkang, beliau cuba Ya, betul apa soalan ni sebenarnya ni. Tak ada bahas pun. Cuba kaitkan isu dan persepsi bahawanya kerajaan itu dia dalam selective prosecution, dia memilih bulu untuk tidak menjaga kawasan pembangkang dan saya lagi bimbangkan saya adalah apabila salah satu kes yang beliau sangkut dia akan terus kaitkan perkara ini yang mana kata kerajaan akan memilih bulu selective prosecution. Soalan apa? Soalannya adalah kalau kawasan MUAH boleh diteruskan dengan projek-projek pembangunan dan perbaikan di sekolah-sekolah di kawasan pembangkang, apa nasib kerajaan MP kerajaan khususnya di kawasan Gopeng yang saya telah pun sampaikan permohonan kepada Yang Berhormat Menteri dan Kementerian untuk perbaiki di kawasan di Gopeng untuk kebaikan dan manfaat kepada warga pendidik dan pelajar-pelajar di kawasan Gopeng. Kerana MUA, Terima kasih Gopeng. saya perlu jawab kepada Yang Berhormat Gopeng kerana Yang Berhormat Gopeng maksudkan MUA secara spesifik dan khusus. Datuk yang betul ini floor saya untuk jawab. Yang Berhormat, refer balik peraturan. I will not tolerate nonsense. Okay? Kalau nak bangun, nyatakan sebab, peraturan saya layan. Ini floor Menteri. Yang Berhormat 36(6). Seseorang ahli tidak... Tekan. 36(6). Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Yang Berhormat Gopeng secara spesifik mendunuh MUA dalam menyebarkan berita palsu. Izinkan saya berikan penerangan Yang Berhormat. Dalam bab ini saya dapat pengesahan daripada pihak ICU sebaik saja saya berada di blok ini, peruntukan telah ditarik dan dikosongkan. Persoalan sama kepada semua ahli parlimen pembangkang yang saya yakin sampai hari ini belum dapat peruntukan. Dalam 3.8 juta ringgit yang semua ahli parlimen kerajaan dapat, 2 juta ringgit ke pembangunan boleh diperuntukkan untuk bina lah. dewan, baik pulih sekolah dan bantu orang susah. So jangan nak tuduh. Persoalannya kenapa ahli parlimen kerajaan boleh dapat 4 juta ringgit, pembangkang kosong ringgit Malaysia. Jawab kepada rakyat. MUA sangka jahat. Sebenarnya MUA yang sangka jahat. Yang Berhormat, duduk. Okey, Yang Berhormat.
Yang Berhormat MUA telah bangkitkan peraturan 36 berapa tadi? 36 Okey, baik. Terima kasih. 36.6 adalah spesifik kepada apa yang dituturkan oleh yang bercakap. Saya jelaskan. Saya masuk tadi selepas Yang Berhormat Alice, sebelum ini perkara ini berlaku sebelum ya. Saya mau berlaku adil, Yang Berhormat MUA usulkan. Kerana saya terpaksa refer balik kepada handset apa yang telah dinyatakan and which specific item dengan izin yang dimaksudkan. Baik, selesai ya. Right, duduk Yang Berhormat. Duduk Yang Berhormat. Menteri silakan. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya meneruskan dengan jawapan saya kepada Ahli Yang Berhormat Keluang. Tak ada. Sungai Petani ada. Bangi ada. Tenom, Batang Sadong, Kudat, Jempol dan Kuala Terengganu yang menyentuh tentang cadangan pembinaan institusi pendidikan termasuk sekolah, kolej matrikulasi, sekolah menengah kebangsaan agama serta kolej tingkatan 6 yang akan dijenamakan sebagai kolej pra-universiti. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, KPM sentiasa berusaha secara berterusan untuk memastikan penyediaan kemudahan sekolah adalah mencukupi dan berada dalam keadaan baik dan kondusif agar menjamin keselamatan dan keselesaan warga sekolah. Dalam konteks pembinaan institusi pendidikan baru di atas tanah yang dirizabkan untuk tujuan pendidikan, KPM sentiasa mendapat input dan cadangan daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Seterusnya, KPM akan melaksanakan analisis keperluan secara terperinci. Selain daripada kesediaan tapak atau tanah, antara perkara lain yang diambil kira adalah bilangan dan kapasiti institusi pendidikan sedia ada yang berhampiran, kepadatan penduduk di kawasan sekitar, liputan kawasan tadahan penduduk dengan izin catchment area, serta perancangan pembangunan kawasan tersebut berdasarkan perbincangan bersama-sama pihak berkuasa tempatan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat juga, kesesakan murid di sekolah di kawasan turut diutarakan oleh beberapa Ahli Yang Berhormat. Antara usaha yang diambil oleh KPM bagi mengatasi masalah tersebut adalah melalui penambahan bilik darjah di sekolah sedia ada berdasarkan keperluan dan kesesuaian tapak atau pembinaan sekolah baharu. Perbincangan dengan ibu bapa juga kita laksanakan sebagai memberikan mereka beberapa pilihan sekolah-sekolah lain dalam radius yang terdekat. Seperti saya maklumkan tadi, perancangan pembinaan institusi pendidikan akan turut mengambil kira perubahan serta inisiatif terkini. Silakan Bangi. Terima kasih YB Menteri. Cuma kami di Bangi ini seperti yang telah saya katakan dalam hujah saya bahawa kita adalah satu kawasan parlimen yang amat padat, 690,000 penduduk. Dan kami amat-amat memerlukan sekolah baru. Sekolah yang ada pun tak cukup untuk menampung, terpaksa tambah kelas lagi dan kemudian dana pun tak cukup. PIBG terpaksa menjadi kreatif untuk dapatkan dana. Jadi saya berharap sekurang-kurangnya 3 sekolah yang sedang dibina ataupun telah dirancangkan akan dipercepatkan dan minta untuk pertimbangkan supaya tambah lagi 1 atau 2 sekolah dalam RMK ke-12 ini. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Saya jawab sedikit. Sebentar Menteri. Tadi dalam Dewan kita tidak sepatutnya sebut nama Yang Berhormat. Saya tarik balik atas nama Yang Berhormat Alice, Yang Berhormat Timbalan Yang Dipertua 2. Teruskan. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya jawab sedikit Bangi, khususnya Bangi telah menyentuh tentang Sekolah Menengah Bandar, Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tun Hussein On. Untuk makluman, Ahli Yang Berhormat Bangi, kontraktor penyiap telah dilantik bagi menggantikan kontraktor asal untuk projek pembinaan SMK Bandar Tun Hussein On. Sehingga 31 Ogos 2023, kemajuan semasa projek adalah 29% berbanding jadual iaitu 14%. Manakala kemajuan sebenar projek yang merangkumi kontrak asal dan kontrak semasa adalah sebanyak 70.89%. Projek ini akan mengambil masa 18 bulan untuk disiapkan dan sekiranya projek dilaksanakan mengikut jadual, sekolah ini dijangka siap pada 23 Jun 2024 dan dapat beroperasi pada sesi persekolahan tahun 2025. Nanti kita pergi sama-sama. Yang kedua, sekolah yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat Bangi juga adalah SK Alam Sari. Ya, yang sebenarnya perolehan tanah bagi tapak projek ini telah pun dikemukakan oleh KPM melalui Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian kepada PDT Hulu Langat dan kini dalam proses kelulusan.
Jadi kita akan ambil masa sedikit untuk memastikan semua prosedur ini mengikut aturan dan sekolah ini dapat disiapkan dalam tempoh masa YB yang Menteri, dicadangkan. Pasir Salak. Jempol. Ya, Pak Salak, silakan. Pasir Salak ada mengutarakan tentang pendawaian elektrik di SK Sungai Galah, Kampung Gajah yang tidak ditukar sejak 1976 dan juga berkenaan dengan guru duka lara. Minta respon. Terima kasih. Saya jawab dulu yang berkaitan dengan SK Sungai Galah, Yang Berhormat. KPM telah meluluskan, Yang Berhormat, peruntukan penyelenggaraan kecemasan sebanyak 10,000 bagi kerja-kerja baik pulih dan sistem pipe air kantin dan kerja-kerja lain yang berkaitan di Sekolah Kebangsaan Sungai Galah, Kampung Gajah, Pasir Salak. Berdasarkan permohonan Jabatan Pendidikan Negeri Perak, pihak kontraktor telah dilantik dan kerja-kerja penyelenggaraan sedang dilaksanakan. Dan berhubung dengan permohonan penyelenggaraan pendawaian elektrik di sekolah tersebut, pihak sekolah boleh memohon peruntukan penyelenggaraan tambahan bagi melaksanakan kerja-kerja tersebut. Homework untuk Pasir Salak. Ini homework untuk Pasir Salak. Saya minta Pasir Salak dapatkan maklumat daripada sekolah ini, kemudian surat yang telah dihantar kepada Jabatan Pendidikan Negeri ataupun PPD, dan salin semua surat itu untuk perhatian saya. Boleh Pasir Salak? Saya dah sediakan. Baik, terima kasih. Nanti kita hantar. Yang Berhormat Menteri, Jempol. Silakan Jempol. Terima kasih. Jempol mengutarakan pembinaan baru Sekolah Menengah Kebangsaan Jempol yang mana telah pun siap sebelum ini, tahun 2001. Ya, tetapi selepas itu, pihak kementerian mewujudkan sekolah berasrama penuh integrasi Jempol. Jadi pada masa itu kami bersetuju dengan syarat diganti, ya, pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jempol, dan saya dimaklumkan telah pun masuk dalam, disenaraikan dalam rancangan Malaysia ke-12 ini. Jadi saya mohon ianya dapat dibuat dengan pada tahun depan lah kalau boleh, ya. Sebab saya bertanya kepada Jabatan Pendidikan 9 permohonan, ya, pelajar-pelajar di aliran agama khususnya sekolah SMKE ini ada lebihan 1,500 orang tidak dapat kita tempatkan. Jadi saya yakin dengan adanya pembinaan SMKE yang ketiga, ya, di Negeri Sembilan ini nanti akan dapat memenuhi, ya, kepada pelajar-pelajar yang ingin mengikuti aliran agama ini. Terima kasih. Terima kasih Jempol. Cadangan itu kita akan lihat sama ada keperluan itu kita akan lihat khususnya untuk berdasarkan perancangan dan juga keperluan. Datuk Yang di-Pertua, memandangkan masa saya sudah pun hampir tamat, saya berhasrat untuk membuat sedikit penggulungan bagi sesi ini. Sebagai penutup, saya rakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah berpartisipasi dan membuat sumbangsaran dalam perbahasan KSP ini. Sebagaimana aku janji awal saya tadi, mana yang tidak sempat saya jawab akan saya susul tindak dengan jawapan bertulis. Jika masih belum cukup, ya, dengan jawapan bertulis, akan saya susuli pula untuk kunjung bantu, kunjung ziarah termasuk program susul tindak Parlimen sebagaimana yang telah KPM laksanakan di Sabah baru-baru ini. Saya juga ingin mengulangi bahawa komitmen KPM bahawa tiada siapa yang akan dipinggirkan, leaving no one behind, termasuk negeri pembangkang. Jadi insya-Allah kita jumpa di Perlis pada 14 Oktober dan Kelantan insya-Allah dalam siri Jawarayara KPM yang selanjutnya. Untuk itu terima kasih daripada kami Pasukan Pendidikan Manusiawi Malaysia Madani. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Berikutannya dipersilakan Yang Berhormat Menteri Kementerian Perpaduan Negara, 30 minit. Terima kasih Tuan Yang-Pertua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam segulai sejalai. Tuan Yang-Pertua, terlebih dulu saya ingin merakamkan terima kasih kepada the only MP iaitu YB Kapar yang telah menyentuh isu rukun negara semasa mengambil bahagian dalam pembahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 tahun ini. Kementerian Perhubungan Negara menghargai dan memberi sokongan yang penuh pada kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 tahun 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 11 bulan September yang lalu. Kajian separuh penggal ini jelas menunjukkan komitmen kerajaan bagi memastikan pembangunan sosioekonomi terus diberi keutamaan dalam memaju ke arah negara yang mampan
sejahtera dan berpendapatan tinggi. Seperti mana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, peranan Kementerian Perpaduan Negara seperti yang termaktub di dalam dokumen kerjaan separuh penggal Malaysia ke-12 ini adalah berdasarkan bab ke-7, iaitu meningkatkan perpaduan, pertahanan, keselamatan dan kesejahteraan. Datuk Yang Pertua merujuk kepada ucapan daripada Yang Berhormat Kapar mengenai strategi membentuk jati diri berteraskan rukun negara. Saya amat berterima kasih atas sokongan yang berhormat terhadap anjakan baru pembudayaan masyarakat Madani ini. Hasrat kerjaan adalah untuk memupuk perpaduan melalui pelbagai strategi dan satu daripadanya adalah penghayatan, pemahaman dan pengamalan rukun negara. Rukun negara telah diisytiharkan dengan rasminya oleh Duli Yang Maha Mulia Tunku Ismail Nasiruddin Saibni Ahum Sultan Zainal Abidin yang di-Pertua Agong pada 31 Ogos 1970 dahulu. Dan penghijraan rukun negara ini merupakan usaha serius kerjaan untuk menyemai prinsip kerukunan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Akibat daripada peristiwa Pakuman pada 13 Mei 1969, kerajaan mula sedar bahawa perpaduan rakyat merupakan teras kepada cita-cita ke arah pembentukan bangsa dan negara. Majlis Gerakan Negara ataupun Migran diketuai oleh Yang Berhormat Tun Abdul Razak Pramana itu telah berusaha menangani permasalahan perkauman demi mempukuhkan ketahanan negara dan mengekalkan perpaduan bangsa. Maka dengan itu beberapa dasar baru telah diperkenalkan bertujuan merapatkan jurang ekonomi dan mewujudkan keharmonian antara kaum. Melalui Majlis Perundingan Negara, dasar ekonomi telah diperkenalkan melalui dasar ekonomi baru dan dasar perpaduan pula telah dilancar menerusi rukun negara. Rukun negara adalah asas penyatuan bangsa Malaysia yang harus menjadi pegangan, panduan serta amalan oleh seluruh rakyat Malaysia ke arah memupuk dan mengukuhkan semangat perpaduan, ketaatan dan kecintaan pada bangsa dan negara. Rukun negara menggariskan hasrat yang kesungguhan negara untuk mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan, cara hidup demokratik, masyarakat yang adil, liberal dan progresif. Setelah 50 tahun pengesahan rukun negara, prinsip-prinsip ini semakin luput dan kurang dipupuk bagi memastikan perpaduan nasional terus kekal dan utuh. Titah diraja yang terkandung dalam rukun negara haruslah sentiasa diterima sebagai panduan dan bimbingan dalam perhubungan sosial, kebudayaan, ekonomi maupun politik. Oleh itu, titah pengisytiharan rukun negara ini perlulah sentiasa dilapas sebagai ikrar penyatuan rakyat. Kalau dulu kita lepaskan rukun negara ini dengan 5 prinsip sahaja, dan kini Kementerian sedar betapa pentingnya untuk melepaskan rukun negara sepenuhnya dengan membaca mukadimah yang mempunyai cita-cita rukun negara dan diikuti dengan 5 prinsip. Dengan itu, Kementerian telah membawa ke atas Jemaah Menteri kepada mesyuarat Jemaah Menteri supaya rukun negara dihidupkan semula dan dilepaskan secara penuh di pimpinan sekolah dan majlis rasmi kerajaan. Kabinet telah meluluskan cadangan tersebut pada 25 Julai tahun ini. Dan dengan keputusan itu, Kementerian Perpaduan Negara terus mengadakan majlis peluncuran program eksplorasi rukun negara pada 13 Ogos 2023 di My Town Shopping Centre dan diikuti oleh eksplorasi rukun negara di peringkat sekolah di seluruh negara yang melibatkan lebih daripada 36,000 pelajar sekolah. Program ini dapat meningkatkan penghormatan rukun negara yang bertindak sebagai ejen perpaduan rakyat Malaysia dan menyemai taat setia serta rasa cinta kepada negara. Program ini menyediakan ruang, peluang dan suasana kepada rakyat Malaysia yang merupakan katalis perpaduan untuk berinteraksi antara satu sama lain dalam program dan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Sambutan daripada itu, kerajaan telah pun sambutan oleh kerajaan amat nyata, dan apabila lepaskan ikrar rukun negara ini juga telah dilaksanakan semasa kita mengadakan Hari Merdeka pada 31 Ogos di Putrajaya,
Dan juga baru-baru ini kita mengadakan Hari Malaysia di Kuching pada 16 September, di mana lapas rukun negara ini dilepaskan dengan sepenuhnya. Dan baru-baru ini Kementerian Perpuluhan Negara telah mencadangkan kepada Speaker Dewan Rakyat supaya ikrar rukun negara ini dilepaskan secara penuh semasa pembukaan setiap penggal mesyuarat Dewan Rakyat diadakan. Walau bagaimanapun ianya belum dapat dilaksanakan sekarang kerana ianya perlu melalui proses yang tertentu, iaitu perlu pandangan daripada Jawatan Kuasa Pilihan Khas, juga perlu pidaan kepada pertuturan mesyuarat Dewan Rakyat, dan juga perlu usul dibawa oleh Menteri ke Dewan Rakyat ini untuk ianya diluluskan. Kalau proses ini tersebut berjaya, maka kita di Dewan ini akan juga melepaskan ikrar rukun negara Menteri satu sama yang lain. Ya. Apa? Saya mengucapkan tahniah kepada Menteri Perpaduan, dan kalau boleh saya nak mengajak satu reformasi daripada pentadbiran kerajaan sekarang. Dikatakan kerajaan madani, dan kita letak ke tepi perbezaan ideologi. Inilah masa anjakan paradigma yang terbaik kerana saya melihatkan Menteri Perpaduan orang yang komited dan nampaknya bersungguh untuk menyemaikan perpaduan. Jadi saya mencadangkan saya lihat di sini rukun tetangga merupakan salah satu program sukarela yang bertujuan untuk membantu dalam pembangunan masyarakat setempat di negara kita itu Malaysia, dan konsep ini sama seperti Neighbourhood Watch seperti yang diamalkan di United Kingdom. Jadi sekiranya tadi eksplorasi itu tadi dah bagus dah, melibatkan semua, menjelajah seluruh negara dan sebagainya. Kalau boleh, inilah masanya kita letak ideologi politik pimpinan penduduk, termasuklah semuanya ahli parlimen di sini, mungkin juga adun pelbagai ideologi, dilihat bersama dengan rakyat yang pelbagai kaum, dan rukun tetangga ini memang pun dikatakan adalah, saya baca ni sebagai satu di satu wadah ataupun satu cara untuk menyemarakkan perpaduan antara kaum di peringkat grassroots. Jadi perlu diperlihatkan. It's not just apa cakap, tapi diperlihatkan, diterjemahkan, dibumikan bahawa kita sebagai pimpinan ini tanpa mengirakan perbezaan politik dan sebagainya, sepatutnya dilihat bersama. Jadi pendek katanya Menteri, jemputlah semua kita di sini ni bersama-sama di dalam program di grassroots, di kawasan parlimen masing-masing. Masuk dalam perkara rukun tetangga dan sebagainya, tarbika perpaduan dan sebagainya. Terima kasih Ibu Mat Kapar. Itulah hasrat kita, dan kita sekarang ini telah pun mengadakan satu anjakan lagi di mana kita akan mempertingkatkan lagi program ataupun KRT ini. KRT ini, kalau dulu KRT adalah just for safety ataupun permatu untuk menjaga ketenteraman kampung-kampung, tapi sekarang ini kita sudah pergi ke peringkat yang lebih hebat lagi, dan kita telah merancangkan untuk yang diluluskan di kabinet supaya KLT menjadi disebut nama baru KLT progresif, di mana kita akan adakan lebih daripada 8 buah kerja ataupun fokus utama untuk diadakan di pihak KLT ini. Ini adalah program yang amat besar yang kita akan adakan di Kementerian Perpuluhan Negara, dan kita harap ianya akan diluluskan, dan apa yang telah disebutkan oleh Ibu itu akan termasuk dalam semua agenda dan program kita akan adakan di KRT ini. Ya. Jadi yang Berhormat Menteri, Pucuk Borneo minta pencerahan sikit saya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya meneliti penerangan yang diberi oleh Yang Berhormat Menteri tadi tentang melaksanakan kembara perpaduan yang juga merangkumi semarak kemerdekaan, semarak perpaduan dan juga komuniti rahmah. Namun saya daripada pengamatan saya melihat ada sedikit ketimpangan yang perlu diperhalusi, kerana setakat ini daripada pengamatan saya tidak ada
pegawai yang bertanggungjawab kepada masyarakat bukan Islam dalam program-programnya dan sebagainya. Dan kalaupun ada program untuk masyarakat bukan Islam, mungkin pegawai-pegawai yang beragama Islam agak rasa kekok untuk melaksanakannya. Dan dengan itu kita perlu perhalusi. Dan yang kedua, kita juga harus mempunyai pemantauan untuk rumah ibadat bukan Islam ataupun risi ini. Dan saya merasakan kita kena ada kaki tangan Kementerian Perpaduan yang mempunyai komposisi masyarakat yang baik, yang balance. Sebab sekarang ini pengamatan saya melihat komposisinya terlalu banyak yang bukan Islam di dalam. Jadi saya merasakan ada keperluan untuk kita membantu supaya kita boleh nampak ada satu perpaduan ataupun unity within our government. Dan seterusnya kita juga ada kekurangan interfaith program di dalam Malaysia ini. Kalau kita memperbanyakkan interfaith program dan kita saling mengenali agama satu dengan yang lain, saya percaya bahawa kita akan memahami agama di antara satu dengan yang lain dan akan menjurus kepada pemahaman agama di antara masyarakat. Dan saya juga melihat kekurangan promosi media mengenai perpaduan ini. Dia terlalu terbentuk kepada program-program perpaduan, tetapi inisiatif untuk infografik dan media dan sebagai platform media sosial untuk kita memperkasakan unity dan perpaduan di dalam negara kita. Jadi saya mohon kalau boleh pihak KPN boleh mempertimbangkan pengamatan dan juga pandangan saya supaya kita boleh membina satu bangsa yang bersatu padu dan kita boleh melihat negeri Sarawak sebagai satu platform yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Premier. Di Sarawak kita mempunyai perpaduan yang begitu erat dan begitu baik supaya ia boleh diemulasi oleh negara kita Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Puncak Borneo. Begitulah hasrat kita di Kementerian Perpaduan Negara ini untuk melibatkan kesemua lapisan masyarakat untuk bersama-sama berkecimpung dalam menjayakan program-program yang kita adakan di Kementerian. Tapi tadi Yang Berhormat menyebutkan kekurangan pegawai yang bukan Muslim di Jabatan Perpaduan Negara ini, saya ingin tegaskan itu tidak betul sebab kalau kita melihat pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional di Sabah dan di Labuan adalah bumi putra daripada Sarawak ya, dan juga di agensi kita seperti museum, archive, library dan sebagainya memang ramai non-Muslim pegawai sama-sama bertugas di situ. Berkenaan dengan RISI, kalau dulu RISI adalah di bawah Kementerian Perpaduan, tapi sekarang sudah di Kementerian Tempatan dan kalau mau inginkan lebih lanjut berkenaan dengan permohonan untuk mendapat peruntukan daripada RISI perlu pergi kepada Kementerian Tempatan. Program-program yang disebutkan oleh Ibu Mat seperti interfaith dan promosi di media inilah sedang kita adakan. Memang kita ada pelbagai dialog interfaith kita telah adakan menggunakan NGOs yang menjadi strategic partners kepada kita dan juga dialog, macam-macam dialog telah kita adakan berhubungan dengan isu-isu yang sensitif dan juga di media juga kita mengadakan pelbagai promosi yang kita sering adakan on and off. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Perpaduan adalah asas ataupun teras kepada pembangunan negara. Negara sudah merdeka lebih 60 tahun dan masih kita berbicara soal perpaduan. Malah negara telah mengalami satu perjalanan pahit tahun 1969, kemudianlah bentuklah satu dasar ekonomi baru untuk supaya keseimbangan itu berlaku dalam sosioekonomi masyarakat. Dan kita ada rukun negara yang merupakan 5 prinsip untuk kita sama-sama menghayati dan melaksanakan. Soalan saya Menteri, rakyat di bawah ini bersatu. Punca perpecahan adalah disebabkan oleh pemimpin-pemimpin parti-parti politik Malaysia yang memecah belahkan masyarakat di bawah.
Khususnya ketika kempen pilihan raya di mana secara terang-terang mereka sebut kaum tertentu ini pendatang. Maka inilah yang mengundang kepada perpecahan. Bukan dasar kerajaan, program kerajaan. Malah rakyat di bawah bersatu. Jadi semua ahli parlimen perlu menjadi satu contoh kepada rakyat di bawah untuk kita sama-sama membina perpaduan negara. Kepimpinan melalui teladan perlu bermula dalam Dewan Rakyat ini. Apa pandangan Yang Berhormat Menteri? Yang Berhormat, saya amat setuju. Itulah masalah kita adalah apabila kita berpolitik ini, ya, we are very selfish. Ya. Kita hendakkan apa yang akan menjadi kerjaan kepada kita dan kita menggunakan isu-isu seperti isu perkauman dan keagamaan, dan itulah menjadi bahan sensitif yang dikatakan yang menjadi perpecahan kepada rakyat kita. Boleh saya mencelah juga, Yang Berhormat? Alright. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih, ini betul. Saya amat setuju dengan pandangan yang disuarakan oleh rakan saya tadi bahawa di kalangan pemimpin-pemimpin parti politik kita ada tanggungjawab untuk menunjukkan contoh yang baik. Contohnya dalam rukun negara, saya rasa kita patut sokong usaha pihak kerajaan untuk menghidupkan kembali semangat rukun negara. Dalam semangat ini jugalah disebut, dalam rukun negara disebut mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati secara bersama, memelihara satu cara hidup demokratik. Ini antara prinsip-prinsip rukun negara. Setujukah Yang Berhormat kalau saya katakan bahawa ayat seperti kamu silap undi, kamu akan jadi Kedah, kamu silap undi, kamu akan jadi Kelantan, ini diucapkan dalam satu majlis yang ramainya laporan mengatakan ramai pengundi-pengundi Cina, seolah-olah ada pemimpin yang sengaja nak memburuk-burukkan di kalangan negara kita. Ucapan itu disebut oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Adakah Yang Berhormat setuju ini tidak bertanggungjawab, ini salah dan ini mesti dihentikan dalam negara kita sebab ini bukan contoh yang patut ditunjukkan oleh seorang Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Inilah masalah kita. Ya, seperti yang saya cakapkan tadi dari awal. This is we have our own ones. Kita selfish dan without thinking about the consequence of our cakapan itu. Jadi saya tak boleh komen betul ke tak betul, ini kehendak seseorang. Jadi sebagai pemimpin kita tahu itu tak betul daripada sebelah dan betul daripada sebelah, dan akhirnya ia akan membuat perpecahan kepada rakyat kita dan pimpinan kita di negara. Mohon laluan. Ya, sedikit Menteri saja. Menteri. Sedikit berkenaan perpustakaan. Okey, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, bawah kementerian Yang Berhormat Menteri terletaknya Jabatan Perpustakaan yang kerap ditukarkan daripada satu kementerian ke kementerian yang lain. Cuma saya ingin membangkitkan satu isu, iaitu di mana di bawah Parlimen Muar yang sebelum ini mengepalai Hub Utara Johor lah. Sebelum ini ada perpustakaan yang bertempat di Stadium Muar. Tetapi perpustakaan ini telah pun dirobohkan. Dan kini ada perpustakaan sementara yang sangat kecil, yang saya tak nak panggil perpustakaan, dia seperti bilik dajah kecil. Saya berharap bahawa Yang Berhormat Menteri dan Kementerian dapat mempertimbangkan peruntukan untuk membina perpustakaan ganti di bawah hub Tengku Mahkota yang bakal siap insya-Allah pada akhir tahun ini, bulan Disember. Jikalau dapat ditempatkan sekali, saya agak yakin perpustakaan ini dapat menarik ramai anak-anak Johor daripada utara Johor untuk memanfaatkan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebelum isu ini tidak dibangkitkan masa pembahasan, saya akan menyuruh pihak perpustakaan menyemak keadaan dan akan menjawab dan seterusnya kemudian. Menteri, boleh saya menanya? Tadi Tasik Lugo mengatakan tentang ucapan Perdana Menteri. Saya rasa ada juga TikTok dan ucapan pihak Perikatan Nasional yang lagi merosakkan perpaduan rakyat. Seperti semasa pilihan raya, saya nampak TikTok, satu undi untuk Perikatan Nasional adalah satu undi untuk Islam. Itu satu ajaran yang salah sama sekali. Adakah perlunya pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional keluar dan menyatakan ini satu sebaran ajaran yang salah sama sekali dan hendaklah ditolak oleh rakyat. Itu penting supaya agar perpaduan ini mesti semua pihak memupuk perpaduan ini. Jangan ada pihak yang
melakukan kesalahan tapi menuduh orang lain, terutamanya DAP. Setiap kali ada apa yang salah, DAP lah disalahkan, bukan mereka yang melakukan kesalahan. Datuk Speaker. Sejak bila pula Tambun DAP? Datuk Speaker. Dan saya tak mahu dewan ini menjadi dan juga kenyataan. Yang berhormat, the floor, dengan izin, the floor belongs to the Menteri. Dan apa yang dinyatakan oleh Menteri itu, saya setuju. Stopkan retorik ini. Menteri, sambungkan. Saya ingat saya sudah habis menjawab ataupun memberi ulasan. Menteri, tentang rukun tetangga. Datuk Ketua. Menteri. Saya nak rujuk kepada rukun tetangga tadi. Saya merasakan peruntukan hanya 6,000 ni tak cukup, Menteri. Tolong tambahkan. Sebab sekarang ni kos sara hidup naik. Mereka nak buat program tak cukup 6,000 setahun tu. Rukun tetangga. Terima kasih. Kita sedang membuat semakan pada itu dan sebab itu kita telah memohon pertukaran yang lebih dalam bajet 2024 dan kita berharaplah kita akan mendapat lebih bajet untuk diberikan kepada semua KRT di seluruh negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Yang berhormat. Itu saya sendiri tiba-tiba blank. Baik. Dengan izin kita persilakan Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Terima kasih Tuan Ketua, sebab saya tak tengok tadi yang Tuan Ketua telah mengangguk kepala. Saya ingat dah bagi keizinan. Saya angguk pada Menteri Perpaduan. Maaf. Baik. Silakan. Terima kasih. Seperti mana yang telah ditekankan semasa ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhubung kajian separuh penggal perancangan Malaysia ke-12, kerajaan akan memberikan penekanan kepada pembangunan infrastruktur pengangkutan dan logistik yang mampan dan berdaya tahan. Dalam hubungan ini, 5 strategi baharu diperkenalkan, iaitu menambah baik data mobiliti penumpang, memperkukuh tabir urus pengangkutan, mempertingkatkan ketersambungan dan infrastruktur pengangkutan, menambah baik penyelenggaraan infrastruktur serta meningkatkan daya saing logistik dan fasilitasi perdagangan. Pelaksanaan strategi ini akan memenuhi keperluan rakyat, industri dan pasaran global serta menyokong usaha untuk meronjakkan pertumbuhan ekonomi. Tuan Ketua, saya akan memulakan jawapan saya dengan isu-isu berkaitan dengan sektor pengangkutan darat. Yang pertamanya, Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat Jerantut, Kuala Nerus dan Hulu Selangor telah membangkitkan isu mengenai projek ECRL. Bagi menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tumpat, Kementerian Pengangkutan tidak mempunyai perancangan untuk mengembalikan jajaran asal ECRL ke Tumpat. Skim kereta api bagi jajaran sedia ada telah diluluskan dan sekiranya ingin dikembalikan ke jajaran asal akan mengakibatkan impak yang tinggi kepada kewangan kerajaan. Untuk makluman Yang Berhormat Jerantut, status projek ECRL sehingga bulan Ogos 2023 telah mencapai kemajuan sebanyak 50.29%. Dan tahun 2023 merupakan tahun puncak pembinaan ECRL, melibatkan kerja-kerja struktur utama seperti pemasangan rasuk ataupun beam launching, pembinaan stesen dan pemasangan landasan, track laying. Pada masa ini, kerja-kerja pembinaan seperti pembinaan jambatan yang menggunakan jentera beam launcher, kerja-kerja pengorekan, kerja-kerja struktur dan pembinaan terowong sedang giat dijalankan di sepanjang jajaran ECRL. Kerja-kerja pengorekan terowong menggunakan kaedah tunnel boring machine untuk terowong genting pertama telah mencapai 3.1 km, manakala terowong genting kedua telah mencapai 4.29 km. Jumlah panjang bagi setiap terowong genting ialah 16.39 km dan satu-satunya terowong berkembar bagi projek ECRL. Selain itu, sejumlah 25 terowong telah berjaya ditembusi setakat 25 Ogos 2023, termasuk 21 terowong di Seksyen A dan Seksyen B, manakala baki 4 terowong adalah di bawah Seksyen C. Pada masa ini, tarikh penyiapan projek ECRL dari Kota Baru, Kelantan sehingga ITT Gombak, Selangor masih kekal seperti yang dijadualkan, iaitu pada 31 Disember 2026, manakala dari Gombak sehingga Pelabuhan Kelang di Selangor dijangkakan akan siap pada 31 Disember 2027. Projek ECRL akan memberi kesan aglomerasi yang dapat meningkatkan akses kepada peluang pekerjaan dan pusat-pusat ekonomi bagi merangsang aktiviti ekonomi di sepanjang koridor ECRL untuk pengagihan peluang sosio-ekonomi yang lebih seimbang.
Antara usaha-usaha kerajaan dalam pembangunan di sepanjang koridor ECRL juga diterjemahkan di dalam Plan Induk Bersepadu Guna Tanah Laluan Rel Pantai Timur yang merangkumi cadangan guna tanah untuk kawasan Transit Oriented Development, intensiti pembangunan, cadangan reka bentuk bandar baru, cadangan pengukuhan ekonomi, cadangan perhubungan perkhidmatan rel, cadangan pengurusan lalu lintas dan pengangkutan awam. Selain daripada itu, reka bentuk bagi stesen-stesen ECRL juga telah menyediakan ruangan jualan yang bakal memberi peluang kepada peruncit kecil dan sederhana bagi memasarkan balangan keperluan harian termasuk barangan tempatan mengikut kesesuaian operasi di stesen kelak. Terdapat juga cadangan di kawasan sekitar stesen yang direka bentuk dengan pembinaan ruang sosial dan tumpuan awam. Menteri. Secara tidak langsung, projek ECRL dapat meningkatkan nilai hartanah terutama perumahan di kawasan pembangunan TOD serta meningkatkan peluang perniagaan terutamanya bagi perusahaan mikro dan kecil. Menteri. Sekejap biar saya habiskan dulu beberapa ayat. Berkaitan dengan masalah di tapak projek seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Nerus, status reka bentuk jajaran ECRL telah lama dimuktamadkan dan telah mendapat kelulusan daripada pihak agensi teknikal yang berkaitan manakala kerja-kerja pembinaan di tapak telah mencapai kemajuan melebihi 70%. Melalui kajian yang dilakukan oleh Perunding Hidrologi dan Hidrolik, informasi sejarah kejadian banjir dan data daripada agensi teknikal, pihak ECRL mendapati kawasan tersebut merupakan kawasan banjir. Berdasarkan kajian ini, pihak ECRL telah mencadangkan reka bentuk yang optimum dengan mengambil kira aspek teknikal, value engineering dan risiko banjir di kawasan tersebut. Pihak MRL dan pihak kontraktor utama komited untuk memastikan dan menjaga keselamatan orang awam dalam pelaksanaan projek ECRL sekaligus menyiapkan projek yang bakal memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia dalam masa yang terdekat. Terima kasih Menteri, terima kasih Timbalan Speaker. Mengenai apa yang telah disebutkan oleh Menteri tadi, iaitu jajaran atau ECRL daripada Gombak ke Pelabuhan Kelang. Jadi di antara isu yang berbulan-bulan telah dibangkitkan oleh penduduk yang terlibat di mana rumah mereka di Taman Sungai Sireh, Kelang akan dirobohkan, perlu dirobohkan yang melibatkan lebih kurang 90 buah rumah dan mereka telah merayu, mereka telah mengadu beberapa kali bahawa mereka tidak diberitahu secara face to face. Mereka hanya dengar daripada orang lain sahaja. Jadi rayuan mereka mohon bertemu dengan pihak yang berwajib untuk pastikan betul ke rumah mereka ini yang kena, berapa yang akan perlukah mereka pindah, boleh tak ada jajaran yang lain, berapa yang akan diberikan kepada mereka pampasan sekiranya tidak boleh dielakkan tempat mereka. Jadi mohonlah Menteri sebab ini juga telah dimainkan dulu di mana Menteri Besar Selangor kata lama lagi tak ada dimuktamadkan lagi. Mereka penduduk dengar daripada jin ke apa? Minta maaflah Menteri tolong perjelas. Terima kasih. Yang Berhormat, projek ECRL ini projek kerajaan. Apa sahaja projek yang melibatkan projek kerajaan ataupun pengambilan tanah, sudah tentu ada prosesnya. Kalau betul tanah tersebut perlu diambil, sudah tentu notis akan dikeluarkan dan ada bersemuka dan ganti rugi akan diberikan. Kalau belum dimaklumkan, mungkin tapak tanah itu tidak diambil. Jadi tak payah dengar apa-apa kabar angin. Dah ada yang pangkah. Menteri, dah ada yang pangkah rumah. Tapi mereka tidak dijumpa. Kalau betul dia diambil, dia akan dimaklumkan. Jadi tak perlu bimbang. Saya dah sentiasa mengingatkan pihak MRL dan pihak MRL adalah sebuah agensi yang telah pun bertahun-tahun. Ini bukannya satu tapi this is real practical, Menteri. Kalau praktikal, kalau dia ada diambil tanah, sudah tentu notis akan diberikan secara rasmi dan ganti rugi akan diberikan. Dari segi pampasan mereka tanah kata itu, tak ada. Kalau tak ada, mungkin dia tak diambil. Jadi tak perlu bimbang. Kalau betul diambil, sudah tentu akan ada pampasan. Ini sesuatu yang bukannya satu saja tapak tanah diambil. Sepanjang jajaran, banyak kawasan tapak tanah diambil. Kalau betul tapak tanah itu diambil, sudah tentu pampasan akan diberikan. Jadi Yang Berhormat, saya rasa tak perlu bimbang. Kalau betul kawasan itu diambil, saya akan cek dan saya pastikan pihak MRL akan bersemuka dengan sikit-sikit dia Menteri. Penduduk. Kalau pampasan tu biarlah pampasan memang nilainya biarlah apa dengan mereka. Pampasan itu sudah tentunya setimpal dengan penilaian oleh sebab mereka dah tua, mereka sakit-sakit.
Nak beli yang baru, bank pun tak bagi. Saya rasa prinsip ganti rugi ini diguna pakai di sepanjang jajaran. Jadi tak ada pilih kasih, tak ada yang tidak adil. Semua pampasan tanah ini sudah tentu berdasarkan kepada penilaian yang akan dibuat oleh pihak juru penilaian. Wabi Menteri sedikit. Okay. Terima kasih Wabi Menteri yang Speaker. Berkisah yang sama juga berkaitan dengan ECRL. Saya cuma minta untuk Wabi Menteri sedikit perhatian berkaitan apa yang berlaku di Hulu Selangor, iaitu di Desa Melur, Serendah, yang mana ianya berkait dengan kerja-kerja buat terowong letupan dan hampir melibatkan 50 buah unit rumah yang kesannya adalah keretakan yang berlaku. Jadi untuk makluman Wabi Menteri untuk ambil perhatian sekiranya ada laporan selepas ini. Terima kasih. Terima kasih. Memang saya nak masuk jawapan untuk Hulu Selangor. Oh, terima kasih. Untuk menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Hulu Selangor, kerja-kerja awalan yang sedang dijalankan adalah kerja-kerja awalan bagi pembinaan terowong di Serendah. Kaedah bagi penembusan terowong yang digunakan pakai ialah kaedah korek dan letup ataupun drill and blast. Pihak ECRL telah menerima aduan berkenaan keretakan rumah kediaman di kawasan Serendah akibat daripada kerja penutupan yang dijalankan. Untuk makluman, kerja penutupan yang dijalankan di kawasan terlibat telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Mineral dan Geosains serta PDRM. Kerja penutupan yang dijalankan adalah mengikut prosedur yang diluluskan beserta syarat-syarat yang ditetapkan oleh JMG. Pemilik projek ECRL iaitu MRL dan kontraktor utama sentiasa memastikan agar syarat-syarat yang dinyatakan oleh JMG dipatuhi bagi mengelakkan sebarang pemasaran atau kerja penutupan diberhentikan serta memastikan kemajuan keseluruhan projek berjalan lancar. Laporan Dilapidation Survey and Pre-Construction Condition Survey juga dibuat bagi struktur yang berada di dalam radius 150 meter daripada tapak penutupan. Laporan ini dibuat bagi mengenal pasti keadaan sebelum kerja-kerja penutupan dijalankan dan impak selepas kerja-kerja tersebut disiapkan. Sesi libat urus bersama Majlis Perbandaran Hulu Selangor, JMG, Pejabat Tanah, JPS Selangor bersama warga kerja ECRL bagi membincangkan isu keretakan rumah kediaman akibat daripada kerja penutupan juga akan diadakan pada 20 September iaitu esok akan diadakan majlis ataupun sesi libat urus ini. Oleh yang demikian, pihak MRL dan pihak kontraktor utama mengambil berat isu penutupan ini dan akan sentiasa memastikan kerja-kerja letupan mengikut prosedur yang ditetapkan dan diluluskan. Jadi untuk makluman, memang dalam kerja-kerja pembinaan ini, terutamanya apabila ada blasting, mungkin ada kesan kepada kawasan-kawasan perumahan di sekitarnya dan sudah tentu pihak kontraktor akan mengambil sebarang langkah mitigasi untuk meminimalkan kesan tersebut. Dan sudah tentu apa sahaja isu yang timbul akan cuba diselesaikan melalui sesi debat urus bersama. Terima kasih Wabi Menteri. Terima kasih. Tuan Ketua Yang Berhormat Jerantut juga telah meminta status cadangan projek High Speed Rail KL ke Singapura. Berikutan arahan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri untuk melaksanakan projek HSR secara private funding Yang investment Berhormat Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri, sebelum ke masih lagi MRL, ECRL di Terengganu. Ya. Terima kasih. Sebenarnya sebut berkaitan dengan suatu binaan tambakan untuk buat laluan ECRL di kampung di Sungai Takolam. Itu telah melintasi satu kawasan takungan air dan juga laluan air ke sungai yang dibuat tambak. Akhirnya menyebabkan air di bahagian hulu tidak boleh pergi ke hilir dan boleh berlaku backflow dan banjir di kampung Batu Hampa dan juga ladang sawit di situ. Kita cadangkan supaya dibina terowong yang besar supaya air itu boleh lalulah supaya tidak boleh banjir nanti bila musim tengkujuh. Baru ni saya pergi hujan ada 2 jam dah air bertakung dah tenggelam kebun sawit di situ. Harap perhatian daripada pihak Yang Berhormat Menteri. Tak silap ini kawasan Kuala Nerus kan? Ya, tadi saya ada menjawab dan saya akan minta pihak kontraktor untuk melihat kembali bagaimana desain tersebut untuk mengelakkan kejadian banjir di kawasan tersebut. Terima kasih, Yang Menteri. Okay. Yang Berhormat Jerantut ada meminta status cadangan projek HSR. Untuk makluman, Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun memberikan arahan supaya projek HSR ini dilaksanakan mengikut PFI dan tanpa suntikan dana daripada pihak kerajaan. Pihak syarikat MyHSR Corporation telah diberi tanggungjawab untuk menjalankan proses permintaan maklumat ataupun request for information. Tujuan RFI ini adalah untuk mendapatkan cadangan konsep daripada pemain industri, sektor swasta dan tempatan dan luar negara yang memiliki kepakaran dan sumber yang diperlukan untuk pembangunan HSR antara Malaysia ke Singapura melalui struktur pembiayaan swasta.
MyHSR Corp telah melancarkan RFI pada 27 Julai yang lalu dan lebih daripada 300 syarikat tempatan dan asing telah menghadiri sesi taklimat tersebut. Setakat ini, lebih daripada 30 syarikat telah pun memberi dokumen RFI. Permain industri yang mengambil bahagian diberikan sehingga 15 November 2023 untuk mengemukakan cadangan konsep masing-masing. Seterusnya, penilaian terhadap cadangan konsep yang diterima akan dilakukan bagi membolehkan pertimbangan oleh pihak kerajaan Malaysia berhubung model pelaksanaan projek KL Singapore HSR sebelum rundingan dengan kerajaan Singapura dibuat. Tuan Ketua Yang Berhormat Jelun dan Permatang Pau telah membangkitkan isu berkaitan LRT Pulau Pinang. Untuk menjawab persoalan Yang Berhormat Jelun yang menyatakan bahawa negeri Kedah tidak dilibatkan dalam projek LRT tersebut, fokus kerajaan pada masa kini bagi pelaksanaan projek LRT bertumpu di Pulau Pinang sebagai salah satu usaha menangani kesesakan lalu lintas yang semakin meningkat di Pulau Pinang. Sistem LRT merupakan sistem metro rail yang diguna pakai untuk pengangkutan awam di sekitar kawasan bandaraya. Kegunaan sistem metro rail seperti ini adalah sesuai untuk digunakan di kawasan bandar sahaja dan bukan untuk pengangkutan di antara bandar ataupun di antara negeri. Perancangan LRT Pulau Pinang secara bersfasa dan terdapat jajaran ke Penang Central. Penduduk di negeri Kedah juga boleh menggunakan perkhidmatan KTM Komuter Utara yang menghubungkan antara Penang Central ke seluruh negeri Kedah dan melakukan pertukaran interchange dengan menggunakan perkhidmatan LRT Pulau Pinang kelak. Untuk makluman Yang Berhormat Pematang Pau, perancangan untuk membina jajaran LRT Pulau Pinang dan pembinaan depo di Pulau Tambakan merupakan skop asal projek ini. Kajian pembangunan LRT Pulau Pinang masih dilaksanakan dan belum lagi dimuktamadkan. Untuk makluman, penambakan tanah yang sedang dilakukan di selatan Pulau Pinang adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Tuan Ketua Yang Berhormat Wangsa Maju telah meminta status projek MRT laluan lingkaran MRT 3, di mana kerajaan masih belum memuktamadkan kos dan spesifikasi projek tersebut. Selaras dengan langkah penjimatan, kerajaan telah mengarahkan MRT Corp selaku syarikat peneraju pembinaan MRT 3 untuk melihat semula kos pembinaan yang secara langsung memerlukan kaedah, spesifikasi dan jajaran dikaji semula. Sehubungan itu, pihak MRT Corp telah melaksanakan semakan semula terhadap skop dan penjadualan semula pembinaan fasiliti-fasiliti sokongan berkaitan perkhidmatan rail seperti terminal bersepadu dan pembangunan transit-oriented development di beberapa lokasi. Cadangan inisiatif tersebut telah diangkat bagi pertimbangan dan kelurusan selanjutnya. Butiran pengurangan kos tersebut akan dimaklumkan setelah kerajaan membuat keputusan muktamad berkenaan skop pelaksanaan projek ini. Tuan Ketua, beberapa ahli yang berhormat daripada Sarawak iaitu Yang Berhormat Betong, Yang Berhormat Batang Lupa, Lubuk Antu, Stampin dan Selangau telah menyatakan sokongan kepada cadangan Premier Sarawak berkaitan projek kereta api Trans Borneo. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, bagi memastikan pelaksanaan pembangunan kereta api di Sabah dan Sarawak adalah value for money dan memberikan impak positif dari segi sosial dan ekonomi setempat, satu kajian kebolehaksanaan ataupun feasibility study perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pengangkutan telah mengemukakan permohonan untuk melaksanakan kajian kemungkinan jajaran ini dalam rancangan Malaysia ke-12 Luring Plan 4 dan sedang dalam pertimbangan Kementerian Ekonomi. Dan kita sudah tentu mengharapkan permohonan ini dapat diluruskan dan kita boleh membuat satu kajian yang menyeluruh berkenaan dengan kemungkinan kita membina landasan kereta api di Sabah dan Sarawak. Tuan Ketua Yang Berhormat Padang Rengas telah memohon untuk menaik taraf stesen KTM supaya lebih mesra warga emas dan OKU, di mana perkara ini adalah di bawah tanggungjawab Perbadanan Aset Kereta Api. Bagi stesen kereta api Batu Gajah, projek menaik taraf stesen sedang dijalankan oleh IAC dan dijangka siap sepenuhnya pada Mac tahun 2025. Kerja-kerja yang terlibat adalah termasuk penyediaan lift penumpang dan kemudahan OKU. Manakala bagi stesen kereta api Padang Rengas pula, cadangan menaik taraf stesen dalam peringkat perancangan di mana skop kemudahan lift akan disediakan bagi memudahkan pengguna awam menggunakan perkhidmatan kereta api. Lantikan kontraktor bagi pelaksanaan projek ini dijangka pada Oktober 2023. Tuan Ketua Yang Berhormat Keluang, Wangsa Maju dan Bangi telah membangkitkan cadangan berkaitan bas rapid transit ataupun BRT. Konsep BRT merupakan perkhidmatan bas yang mempunyai lorong khas dan selalunya mengguna pakai sebahagian jalan sedia ada. Untuk makluman, BRT menggabungkan ciri perkhidmatan rail seperti kapasiti dan kelajuan di samping mempunyai ciri-ciri perkhidmatan bas konvensional seperti fleksibiliti dalam pengoperasian serta kos yang lebih rendah berbanding rail. BRT Sunway merupakan perkhidmatan BRT pertama yang diperkenalkan di Malaysia
pada tahun 2015 dan merupakan satu projek usaha sama awam swasta antara Prasarana dengan Sunway Group. Selain daripada BRT Sunway, Iskandar Malaysia melalui pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar pada masa ini sedang membangunkan sistem pengangkutan awam BRT yang dikenali sebagai Iskandar Rapid Transit. Perkhidmatan IRT ini dijangka akan siap pada suku keempat 2025 bagi jajaran Iskandar Puteri dan suku keempat 2026 bagi jajaran Skudai, Tebrau. Sistem perkhidmatan bas IRT meliputi 90% kawasan berpenduduk di Iskandar Malaysia dengan jumlah liputan jaringan keseluruhan sejauh 1,633 km, di mana ia meliputi 3 jajaran utama sejauh 55 km, 33 laluan terus sejauh 926 km dan 46 laluan pengantara ataupun feeder routes sejauh 652 km. Perkhidmatan IRT dijangka menambah baik tahap ketersambungan konektiviti serta meningkatkan kualiti kehidupan lebih 2 juta rakyat tempatan secara menyeluruh. Sebelum pelaksanaan BRT dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh dan meluas, kualiti perkhidmatan awam terus dipertingkat melalui pendekatan dinamik dan segera dengan menambah baik first and last mile connectivity. Yang Berhormat Keluang telah membangkitkan isu berkaitan program dana sokongan sementara bas berhenti-henti. Program ini telah diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 2012 memastikan kelangsungan perkhidmatan bas berhenti-henti yang lazimnya tidak menguntungkan pengendali perkhidmatan. Program ISBSF telah membantu syarikat beroperasi di kawasan luar bandar dan menyediakan pengangkutan awam yang diperlukan. Pada tahun 2023, kerajaan telah melabur sebanyak 49.6 juta ringgit untuk menyokong 37 syarikat yang menyediakan perkhidmatan yang penting ini. Program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti pula diperkenalkan pada tahun 2015 yang dimulakan secara berperingkat di beberapa buah ibu negeri seperti Kanggar, Seremban, Ipoh, Kuala Terengganu dan Johor Bahru. Program ini menggantikan ISBSF dengan bas yang lebih baru dan selesa dengan menyediakan 345 buah bas untuk penumpang serta meningkatkan kekerapan perkhidmatan bas dengan penambahan bas mengikut keperluan. Perancangan program SBST ini akan diperluaskan ke Melaka, Kuching dan Kota Kinabalu dan seterusnya ke seluruh negara secara berperingkat. Bagi memastikan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di tahap yang baik, Rapid Bus sedang melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkenalkan demand responsive transit untuk meningkatkan mobiliti dan ketersambungan terutamanya di kawasan yang keberdatatan rendah. Perkhidmatan bas juga ditingkatkan melalui penggunaan laluan khas bas di Kuala Lumpur melalui inisiatif Bus Right of Way